Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik, sihat. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, semua sehat. Kak Masita baru balik daripada mana? Tak ada gimana lah, Ustaz. Sebab kalau orang cuti selalu saya tak cuti. Oh, kalau orang cuti selalu tak cuti. Sebab apa tu? Kalau sibuk jam lah Ustaz. Semua dan everywhere. Kalau you pergi Europe pun semua tutup kan. And winter very cold. So Tapi I don't normally travel lah when during the holidays. kalau semalam Boxing Day okey lah. Lagi kecoh sibuk Ustaz. Yalah. Apa Overseas ni? always close for the whole week. Dia akan tutup selalu. From Memanglah. Christmas until the New Year kan. Kalau memang nak cari winter okey lah. Tapi kalau tak berminat winter, tak payahlah pergi tunggu Itulah. autumn ataupun spring kan. Ya, even hari tu pergi Johor, ya Allah jam teruk Ustaz. Saya pergi ke Legoland kan bawa cucu-cucu. Punyalah jam pergi balik jam. Itulah. Memanglah. Apa ni, Ustaz pun pergi baru-baru ni tapi tak adalah jam sangat, okey je. Okey lah, Hmm. tak ada teruk lah. Ni kalau Weekend dah middle week tu okey lah kot. Christmas baru ni teruk juga kan. Christmas, kalau hari Christmas tu mungkin lah, tapi apa apa hari Christmas Ustaz hari tu drive daripada Johor Bahru Ya, pergi bila Ustaz pergi balik, tu? pergi hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru balik. Oh, yelah time lah kan. Agaknya. Mm-mm. Apa ni Kak Masita pergi JB tak jumpa dengan apa ni Ajah Zainab ke? Itulah saya memang tak sempat. Tak call dia this time. Itulah dulu call dia pula sibuk. Tak sempat jumpa memang. Ustaz jumpa ke? Ustaz biasalah pergi mana-mana cari anak-anak murid yang tak jumpa kan, yang kelab-kelab online tu. Sebab saya very tight. Memang tak dapat jumpa. Hmm. Itulah memanglah next time lah saya nak ya. Nak pergi lagi ni rumah student-student yang lain lah ni, yang daripada Penang, daripada tempat-tempat lain kan. Kalau ada peluang, Pergilah Ustaz. Boleh jumpa dia orang kan. Adakah kita dari Penang? ada kat rumah kita Penang. Oh, okey. Oh, jauh-jauh juga student kita ni. Ya. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan puan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah malam ni kita masih lagi diberikan peluang ya untuk sama-sama kita mentadabur ya dengan melihat analisis grammar dan juga perkataan-perkataan ya yang boleh kita ambil maklum ya, kerana perkataan-perkataan Quran ini dia berulang ya. Jadi kita ulang saja sikit ayat yang kelima ya, kita berakhir ayat kelima pada minggu lepas. Malam ni kita tengok sikit sebagai ulang kaji dan terus masuk ayat yang baru, ayat 6 ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Suratul Ahqaf kita dah tahu dia surah yang turun sebelum hijrah, maknanya di Mekah. Dia punya konten dah tentu akidah ya, isu akidah, bukan isu hukum, bukan isu syariat ya. Dan kisahnya banyak kisah yang berkaitan dengan penyembahan berhala, cerita tentang ya umat terdahulu yang mengkufurkan nabi-nabi dan rasul ya. Dia persoalan akidah lah. Jadi bila dia persoalan akidah memang banyak berkait dengan persoalan tauhid, persoalan beriman pada Allah dan Rasul ya. Kita tengok ayat yang kelima yang kita dah tengok sebelum ni. Waman ya, dan siapakah. Man di sini man dalam bentuk soalan. Waman dan siapakah ya. Man juga boleh makna siapa ya, man boleh makna siapa ataupun man boleh makna sesiapa. Man juga ya boleh makna siapakah. Kita tengok dia punya konteks dalam ayat ni. Man siapakah ya, dan siapakah yang adallu, yang lebih sesat ya. Diambil daripada perkataan dalla ya dillu dalla ya. Kalau kita pakai kamus, dot lam ya, fi'il madin dia dalla ya dillu ya. Tetapi di sini bukan dalla ya dillu, di sini adallu merujuk kepada makna lebih, ada depan tu. Di depan boleh makna soalan, juga di sini boleh makna lebih. Ya, kita dah bagi contoh kabirun. Ya, kabirun makna besar, akbar yang paling besar, lebih besar. Ya.
Kita ada jamilun. Jamilun makna cantik, lawa, handsome. Ajmalu. Ya, lebih cantik, lebih lawa. Ya, kemudian kita ada dolun, sesat. Adallu, lebih sesat. Ya, kalau dolun, ya, sesat. Adallu, lebih sesat. Kalau buang hamzah dan alif di depan, dolun saja. Dolun. Dolun makna sesat. Ya, dia jadi sifat. Ya, adjektif. Kata sifat. Nak kata lebih sesat, adallu. Ya, contoh kita kata, siapa yang lebih sesat? Orang Yahudi ke Nasrani? Kalau orang tanya kita lah, ya, Kak Masita, siapa lagi sesat? Yahudi Yahudi. ke Nasrani? Yahudi. Sebab Yahudi, apa? Ustaz. Sebab apa Yahudi lebih sesat? Puan Sri, Dia bunuh-bunuh orang tu. dia apa? Dia bunuh-bunuh orang. Oh, sesat bukan masalah bunuh. Bunuh orang tak sesat. Yang Nasrani yang lagi sesat. Nasrani lebih sesat. Sebab sesat tu Puan Sri, dia melihat kepada akidah. Ya. Okey, kita tanya ya. Orang Yahudi, dia tahu tak Nabi Muhammad tu Nabi dan Rasul? Dia tahu tak? Dia tahu. Ya. Tapi dia tak beriman. Ya. Sebab tu dia sesat, betul. Nabi orang Nasrani dia lebih sesat sebab apa? Ya. Sebab dia tahu tak Nabi Isa tu Nabi dan Rasul? Sebenarnya dia tahu, tetapi dia mempertuhankan. Lagi sesat. Kerana ya, macam orang Yahudi, memang dia pun sesat juga kerana dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Ya, dia cuba bunuh Nabi Muhammad. Ya. Tetapi nabi-nabi dan rasul dia macam Nabi Musa, Nabi Harun, dia tak tuhankan. Dia tidak mempertuhankan. Nasrani dia mempertuhankan Nabi Isa. Oh, tu melampau. Sebab tu mereka dipanggil ad-dallin dalam Fatihah. Ya, walad-dallin, ya, dan bukan orang yang sesat. Orang yang sesat tu siapa dia? Nasrani. Mereka lebih sesat, ya. Jadi kalau kita nak buat ayat, kita kata Nasrani adallu minal Yahudi. Ya, An-Nasrani adallu minal Yahudi. Ya, Yahudi pun sesat, tetapi Nasrani lagi sesat. Ya, itu cerita dia. Okey ya, itu kalau kita boleh guna perkataan adallu. Adallu ada makna lebih di situ ya. Kat mana duduk lebih tu? Pada hamzah di atas alif. Ya, waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat? Mimman. Mimman dua perkataan digabung menjadi satu. Min campur man. Ya, min man patutnya, tapi digabung jadi mimman. Ya, daripada orang yang man kan. Tadi man siapakah? Di sini orang ya. Daripada orang yang yad'u, yang menyembah ataupun menyeru min duni, selain daripada Allah. Ya, dia menyeru selain daripada Allah. Bila berdoa dia panggil ya Lata, ya Uzza, ya Manat, sesatlah tu. Ya, patutnya dia sebut ya Allah, ya Allahumma, ya Rabbana, tapi dia sebut ya Lata, ya Uzza, ya Manat, tak boleh. Ya, selain daripada menyembah Allah, menyeru selain daripada Allah adalah kesesatan. Man la yastajibu. Yang mereka sembah itu ialah yang sembahan-sembahan berhala la yastajibu, yang tidak boleh mengistijabahkan, mana tidak boleh menerima, mengabulkan doa. Kalau kita minta, dia tak boleh buat apa-apa. Wahai Lata, tolonglah anak aku sakit, tolonglah sembuhkan. Lata tak boleh buat apa. La yastajibu lahu. Dia tak boleh menjawab, dia tak boleh mengabulkan. Ya. Dan dia tak boleh mengabulkan tu sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat besok. Dia tak ada kuasa apa pun. Ya. Kalau banjir berlaku, dengan dia pun hanyut juga. Ya. Macam kita kata banjir di Kelantan, Terengganu. Kalau ada orang Buddha ya, yang ada Tok Kong, kita kata, dengan Tok Kong pun hanyut juga. Maknanya tak boleh menjawab, tak boleh ada kuasa dan tak boleh buat apa-apa pun. Tidak memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Wahum, ya, dan mereka tu maknanya berhala-berhala tu an du'aihim, ya, ghafilun, ya, doa apa ni, berhala-berhala tu lalai terhadap doa yang dimohon oleh orang-orang kafir tu. Jadi orang kafir berdoa punya doa, ya, tetapi berhala tak boleh buat apa-apa kerana berhala itu lalai maknanya tak ada kuasa, tak ada kemampuan, ya. Mana dia pun tak dengar apa yang diminta oleh orang-orang kafir itu, tidak didengar oleh mereka. Ada telinga tak boleh dengar. Ya, dia pun tak tahu ada orang datang depan dia minta maut. Dia pun tak tahu sebab dia tak ada kuasa, tak ada apa-apa. Ya, itu ayat kelima yang kita dah sebut. Sebab apa disebut ghafilun? Sebab berhala yang disembah bukan satu, ada banyak. Dan berhala-berhala ni ada jantina tak? Ya, ada jantina ke tidak, Kak Abidah? Berhala ni ada jantina tak? Ada. Macam Lata, Uzza, Manat ni jantan ke betina? Jantan.
Lata, Betina. Uzza, Manat, jantan ke betina? Betina. 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 Betina Kak Nak. Ya. Lata, Uzza, Manat semua betina. Yang jantan Hubal. Hubal jantan. Ya. Kita dah belajar kan. Yang ada 14 berhala besar. Yang paling popular Lata. Ya. Yang berada di atas Bukit Taif. Dia betina. Turun daripada Bukit Taif. Di tempat apa ni Nabi solat kan. Dalam kawasan kebun kurma tu. Itu Lata, Uzza betina. Manat yang berada di antara Madinah dengan Mekah. Tepi Laut Merah betina juga. Kalau Hubal, Hubal jantan. Ya, Hubal jantinanya lelaki. Kemudian siapa lagi? Atas Bukit Sofa. Ya, apa berhala atas Bukit Sofa? Isaf. Isaf jantan. Ya, atas Bukit Marwah Nailah itu betina. Jadi yang menentukan jantan betina siapa? Orang Arab. Dia yang tentukan. Tuhan dia, ya, dahlah Tuhan tu dia buat dengan tangan dia sendiri. Dia bagi jantina betina jantan tu pun dia yang tentukan. Jadi siapa yang berkuasa? Dia lagi kuasa daripada berhala tu. Tapi berhala tu dia sembah. Kan benda yang tak logik berakal. Kita kata bodoh lah. Ya. Buat berhala, sendiri sembah, ya. Sendiri harap ya berhala tu boleh bagi sesuatu, tak boleh. Tak ada apalah tuan-tuan, ya. Okey, ayat 5 sebelum kita masuk ayat 6, kalau ada soalan silakan. Ada apa soalan ayat 5? Tak ada ya? Okey. Pasal apa ghafilun? Pasal apa dalam bentuk jamak? Sebab apa? Kak Abidah, sebab apa? Banyak, bukan satu orang. Sebab ya dia Dua. bukan seorang, dia ramai jamak dan dia ada jantina ya. Jadi bila ada betina ada jantan ya, yang dikira adalah jantan tu. Sebab tu dia tak kata ghafilat, tak ghafilatun, tak ghafilun. Pasal apa ya? Pasal ada jantan ada betina, kita kira jantan. Jantan tu yang lebih utama ya. Macam kita bagi salam kat orang. Ya, dalam kelas kita ni sebagai contoh ya. Dalam kita punya kelas ni ya. Jadi dalam kelas kita ni kebanyakannya apa ni perempuan ya. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Ya, jadi bila ada seorang lelaki ustaz pun sebut assalamualaikum. Patutnya kalau semua perempuan assalamualaikunna. Tapi pasal apa sebab assalamualaikum? Sebab biasanya kalau ada seorang aja, walaupun seorang tu lelaki tu budak kecil, walaupun dia bukan orang dewasa, tetap ya kita guna untuk lelaki, ya jamak muzakkar, ya maskulin, apa ni plural ya, ghafilun maskulin. Doa ihim, doa kita tahu doa ya, doa mereka ya. Pasal apa dia baca doa i? Pasal ada an depan, ada partikel preposition. Ya, doa i. Tak boleh baca doa u lah ya. Sebab ada an. Him kita tahu ya, dia adalah second noun ya, noun yang kedua dan dia tidak berubah kerana dia memang abnormal noun ya. Doa ihim. Tak boleh baca doa ihimi, doa ihimu, tak boleh ya, doa ihim. Okey, ya selesai ayat yang kelima, kita dah sebut pada minggu lepas ya, kita ulang saja. Ayat yang keenam, ayat baru. Wa iza. Okey, iza ni partikel ni ya. Iza bukan noun, bukan verb. Kalau bukan noun, bukan verb, apa dia? Dia partikel. Partikel apa? Apa fungsi iza ni? Apa Kak Zainab? Iza? Conditional particle. Conditional particle biasa ada berapa? Ada 3. Okey, kalau iza maknanya conditional tetapi pasti berlaku. Kalau yang 50-50? In. Kalau yang apa ni impossible to happen? Lau. Jangan lupalah tuan-tuan ya. Conditional particle tulis besar-besar. Conditional particles. Ada 3. The first one is iza. Iza maknanya pasti berlaku. Ya, apabila bumi digoncangkan pada hari kiamat, itu confirm berlaku iza. Yang kedua in, ya, in makna jika. Iza apabila. Ya, in jika. Jika ni boleh berlaku dan boleh tak berlaku. Ya, kalau berlaku pun boleh, kalau tak berlaku pun mungkin ya. Kita kata nanti pada suatu hari ya kamu akan bertemu dengan seseorang yang datang daripada negeri Kedah contoh ya. Mungkin datang mungkin tak. Mungkin orang tu datang dari negeri lain ya. Jadi dua-dua boleh berlaku. Nombor 3 lau. Kalau lau tak boleh berlaku. Kalaulah Nabi Muhammad masih hidup. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, memang Nabi Muhammad masih hidup, tapi dalam alam barzah, dalam alam nyata ni dah tak hidup lagi ya, sebab baginda dah meninggal, dah wafat. Jadi benda tu impossible ya.
Jadi kalau ada orang kata dia buat majlis-majlis, kemudian dia zikir, dia berdoa, dia selawat dan Nabi datang, roh Nabi datang dalam majlis, itu satu perkara yang kita tak boleh terima lah tuan-tuan. Ya, sebab Nabi SAW memang hidup tapi dalam alam barzah. Ya, boleh tak dia datang dalam majlis kita? Sebahagian besar para ulama itu tak boleh. Ya, pasal barzah itu memisahkan antara alam kubur dengan alam nyata. Ya, tetapi ya, kalau seseorang datang pergi ke Masjid Haram, Masjid Haram Nabawi, Masjid Nabawi, dan dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya, dan Allah bagi Nabi untuk menjawabnya, itu boleh. Sebab ada dalam hadis sebut. Ya, bila kita bagi salam, sebab tu kita bagi salam tu kita personally kena datang untuk bagi salam. Ya, kita tak boleh pesan. Ya, kita tak boleh pesan sebab pesan tu kepada orang yang hidup. Contoh ya, contoh Ustaz nak pergi ke JB nak jumpa dengan Hajar Zainab. Kak Masyidah kata, Ustaz, hari tu masa saya pergi Legoland tak sempat lah Ustaz. Ustaz nak pergi JB kan, jumpa Hajar Zainab ke? Ya, jumpa. Boleh tak Ustaz kirim salam saya untuk dia? Tu boleh. Ya, seperti mana ya Saidina Umar ya, ketika mana Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ketika cari ya para sahabat yang tercedera parah ya, tapi bila cari-cari tak jumpa dengan Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ya, bukan Anas bin Malik, bapa saudara dia Anas bin Nadar. Nabi pun kata pergi cari. Siapa yang jumpa dengan Anas bin Nadar, kirim salam aku kepada dia. Nabi kata. Ya, sahabat pun cari-cari, rupanya jumpa Anas bin Nadar dah. Ya, sebab bila cari, Anas, mana kau? Anas, mana kau? Dia pun menjawab. Ya, orang dah tak kenal apa ni rupa dia dah. Sebab keadaan dia yang sangat, dia dah cedera parah dah. Ya, hampir kita kata, hampir tidak dikenali wajahnya. Tapi sebab orang panggil dia Anas, maka dia menjawab, ya sini. Ya, orang pun datang. Kau Anas? Ya, betul Anas. Ya, Nabi kirim salam kepada engkau. Ya, karena Rasulullah SAW yukri'uka salam. Nabi kirim salam kepada engkau. Dia pun jawab. Dan Nabi tanya kepada engkau. Apa tanya dia? Ya, Nabi kata, Anas, dalam keadaan sekarang, apa yang sedang engkau rasai? Apa yang sedang engkau bau? Ya, apa yang sedang engkau hidu sekarang? Kata Anas bin Nadar, aku sedang menghidu bau syurga. Ya, jadi maknanya sebelum dia meninggal dunia, ya, dia kata seolah-olah ya bau syurga itu ya di belakang Bukit Uhud tu aje. Maknanya nak tunjuk dekat sangat. Dia di dunia lagi, tapi bau syurga tu dah sampai dah. Ya, hebatlah ya. Jadi kita dapat tahu tu daripada orang yang hampir mati syahid. Yang hampir mati dah ya. Orang yang hidup tak dapat rasa, orang yang telah meninggal dunia. Jadi Nabi bagi salam pada dia ya melalui sahabat lain kerana dia masih hidup. Tapi kalau orang yang sudah meninggal ya, sebab tu kita sebenarnya by right macam sekarang kan ya, ada kawan-kawan kita yang pergi umrah. Kita berkata apa ni, Haji tolong kirim salam saya kepada Rasulullah. By right sebenarnya apa kita panggil ya, tak apa kita panggil, tak patutlah kita buat macam tu. Ya, walaupun tak adalah berdosa, tapi Nabi tak ajar macam tu. Ya, kita nak selawat kat mana-mana pun boleh. Ya, tetapi kalau kita nak bagi salam, kita kena personally datang, jumpa, pergi kubur Nabi, kita bagi salam dan Allah bagi Nabi tu untuk menjawab salam kita. Cuma kita tak dengar je lah. Ya, jadi maknanya benda tu boleh berlaku. Tapi kalau kita buat majlis dekat Kuala Lumpur ni, kat Shah Alam, buat majlis selawat, zikir semua sebagainya, tiba-tiba kita kata roh Nabi datang, itu sebahagian besar para ulama tak boleh terima benda itu. Kerana Nabi telah berada di alam barzah. Tapi kalau kita datang ke kuburan Nabi di mana jasad Nabi berada di situ, itu lain. Ya, itu lain ceritanya sebab jasad Nabi memang duduk di di Masjid Nabawi itu dalam pusara baginda. Ya, sebab itulah kita datang ziarah kan. Apa tujuan kita datang ke Madinah contoh? Selain daripada kita nak solat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali ganda, kita nak berdoa di Raudah dan kita nak ziarah baginda Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar kan. Itu tujuan dia. Ya, jadi kalau yang itu memenuhi, tapi kalau yang lain tak kena pada seperti mana yang Nabi dan para sahabat ajar kepada kita. Ya, itu kalau Ustaz boleh tambah maklumat lah tuan-tuan. Ya, sebab kita tadabbur, kita nak memahami makna Quran memang melalui bahasa Arab pasti, tetapi juga dengan kaedah-kaedah akidah, ya, kaedah-kaedah hukum hakam yang betul supaya apa yang kita buat dan amalan kita tu selari dengan perintah Allah dan Rasul. Ya, sebab sayang kalau kita buat majlis, kita buat sesuatu perkara, kita buat amal tapi amal tu tak menepati ya seperti mana piawaian spesifikasi yang telah digariskan. Sayanglah tuan-tuan. Ya, sebab dalam hidup ni bila kita nak buat amal, kita nak dapat pahala. Tiba-tiba ya kita tak dapat pahala. Sayang ya, kerana amal yang kita buat tu bertentangan ya dengan perintah Allah dan Rasul. Tu dia.
Okey, ayah ada apa-apa soalan silakan. Ada apa nak tanya? So, Ustaz, apa Ya, hukum kalau kita kirim salam kat Rasulullah tu? dia tak berdosa. Ustaz sebut tadi. Yelah, tak boleh. Tapi hukum dia? Macam mana nak cakap hukum? Dia tak ada hukum. Ya, sebab Nabi tak suruh macam tu. Boleh tak kirim salam apa ni? Dengar tak Ustaz cerita tadi Kak Nap? Kirim salam untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Okey, ya. Kalau orang tu dah meninggal, kita datang ya ke kubur contoh. Sebab tu Personally kita boleh pergi lah. kubur, kita pergi kubur, kita bagi salam. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar kan kita bagi salam. Kita ziarah kubur mak ayah kita yang telah meninggal dunia, kita bagi salam. Ya, tu betul. Ya, sampai kubur kan bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Selamat sejahtera kepada para penduduk kubur ni, ya, yang telah mendahului kami. Kan kita doa. Kita bagi salam ya sebab dia dah meninggal dunia. Personally kita datang. Ya, kalau kita lalu kawasan kubur, personally kita yang lalu kat kubur tu. Sebab tu kita bagi salam. Ya, tetapi bagi apa kita panggil? Ya, bagi orang yang tak pergi tempat tu, macam mana kalau kita cakap pun dia tak ada manfaat. Ya, kerana orang yang duduk jauh daripada Nabi cukup dengan selawat. Ya, cukup dengan memuji Nabi, ya, antaranya berselawat atas Nabi. Mengingati ajaran-ajaran baginda, buat apa yang Nabi suruh dalam hadis-hadis Nabi dalam sirah kan. Tetapi untuk orang pergi, kita sebenarnya memang kita dah buat sebelum ni. Dulu-dulu kan kita tak tahu kita dah buat. Sekarang kita dah tahu, tak payah. Macam orang tanya, ada nak pesan apa-apa ke Ustaz? Saya nak pergi Mekah ni. Ya, kita pesan dia supaya banyakkan berdoa. Ya, kita kata pergi Raudah tu doalah banyak-banyak. Ya, doalah juga untuk Ustaz dan keluarga dan juga kawan-kawan kita yang tak pergi umrah ni. Ya, doalah supaya kita boleh pergi sama-sama nanti suatu hari nanti. Ya, kita diberikan kesihatan untuk pergi. Kita minta dia doakan kita, okey. Sebab memang Mekah Madinah tempat mustajab doa. Ya. Tetapi untuk kita kirim salam, itu tidak kena dengan apa yang Nabi ajar. Sebab Nabi tak pernah ajar macam tu. Nabi, ya, bila Sayyidina Umar, Ustaz bagi contoh ya. Sebab tu tuan-tuan, kena belajar sirah. Sebab sirah tu dia ajar kita apa nak buat. Contoh ya, Sayyidina Umar nak pergi umrah. Ni dalam sirah. Bila Sayyidina Umar nak pergi, ya, Nabi tak pergi. Nabi ada keperluan lain, Nabi tak pergi bersama dengan Umar. Umar yang pergi. Bila Nabi jumpa Umar, ya, Umar pun beritahu, ya Rasulullah, nak bertolak dah ni. Nabi kata, ya, apa ni, ya Uqayyah, wahai saudara yang aku sayang, ya, la tansana fi du'aika. Nanti kau sampai di sana, kau jangan lupa untuk doakan kami. Nabi kata macam tu, doa. Ya, doakan. Ya, sebab orang yang berada di tanah suci Mekah, sudah tentu tempat mustajab doa, orang tu berdoa. Boleh tak kita doakan untuk orang lain yang tak pergi? Itu macam itulah. Kita doakan ya orang yang tak pergi, orang yang tak berada di sana, sebab kita duduk di tempat yang paling mulia, paling mustajab doa. Tetapi untuk kita bagi salam, ya, kirim salam. Kirim salam pada orang hidup boleh. Ya, contoh kita kata, ya, Ustaz ada kawan ya mengajar di Universiti Ummul Qura di Mekah. Ya, Ustaz pun cakap dengan Tuan Haji tu. Dia kata, Tuan Haji nak pergi. Ya, bila nak pergi? Besok. Nanti dekat hotel. Duduk hotel mana? Oh, dia kata saya duduk di Zamzam Tower. Ya, okey. Tak apa. Ya. Nanti kawan Ustaz akan datang. Dia pensyarah dekat Universiti Ummul Qura. Dia akan datang. Orang Melayu. Dia akan datang. Ya. Dia akan bagi barang. Ya, Ustaz. Sebab Ustaz pesan beli satu kitab. Kitab tu tak ada dekat Malaysia. Kitab tu ada kat sana dan dia limited edition. Kalau beli Shopee online pun tak boleh. Memang nak kena pergi kedai tu. Jadi kawan Ustaz, dia akan belikan kitab tu, dia akan bagi kepada Tuan Haji. Nanti Tuan Haji balik Malaysia, Tuan Haji tolong bawakan kitab tu. Ya. Nanti bila Tuan Haji jumpa dia, kirim salam Ustaz kepada dia. Boleh tak? Yang itu boleh, pasal dia masih hidup. Kak Nap, boleh faham Kak Nap? Faham, Ustaz? Saya baru tahu malam ni. Tak apalah, ya, kita belajar. Ya, kita belajar. Tetapi bagi orang yang telah meninggal dunia, kita tak buat macam tu. Ya, sebab Nabi dan para sahabat, Imam Syafi'i pun tak ajar macam tu. Memang selama ni kita dah buat, tak apalah, kita tak tahu, kita salah, ya, kita jahil. Sekarang kita dah tahu, jadi kita jangan buat lagi. Ya, kita minta dia doakan kita jauh lebih baik. Ya, ada orang nak pergi, Kak Mazidah nak pergi. Dia pun tanya, Ustaz ada nak pesan apa-apa? Ustaz minta supaya Kak Mazidah tolong doakan, ya, Ustaz dan para jamaah kita semua dalam keadaan elok sihat. Dan insya-Allah kami pula dapat peluang pergi. Okey, itu tak ada masalah. Ya. Tapi Ustaz bagi tahu tak, Kak Mazidah nanti bila sampai kubur Nabi di Masjid Nabawi, kirim salam Ustaz pada dia. Tak. Nabi tak ajar macam tu. Imam Syafi'i pun tak ajar. Imam Nawawi pun tak ajar. Siapa yang ajar tuan-tuan? Itu amalan biasa kita. Tapi benda tu salah. Ya, tidaklah berdosa kan. Tetapi Nabi tak ajar. Bila Nabi tak ajar, jangan buatlah. Kita buat yang Nabi ajar. Seperti mana tadi Nabi cakap dengan Sayyidina Umar. Apa Nabi cakap dengan Sayyidina Umar tadi? Apa Kak Lis? Nabi cakap dengan Sayyidina Umar, Nabi cakap apa?
supaya Umar Supaya tolong. dia doakan Rasulullah, jangan lupa doakan Rasulullah. Jangan lupa doakan Di sini. Rasulullah. Yang pertama kerana dia akan musafir. Musafir daripada Madinah pergi Mekah, orang musafir mustajab. Dia pergi ke Masjid Haram Mekah, mustajab. Ya, sebab itulah Nabi pesan supaya doakan dia. Sedangkan Nabi itu dapat wahyu, ya. Tetapi Nabi duduk Madinah, Mekah lagi mulia. Jadi kita faham bahawasanya minta tolong orang tu doakan, bukan kirim salam. Kirim salam pada orang hidup boleh. Macam tadi Ustaz pesan kepada Pak Haji tadi, nanti kalau kawan Ustaz ada seorang profesor daripada Universiti Ummul Qura, dia belikan kitab, kirim salam pada dia. Itu boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Macam tu je. Okey, Kak Nap, boleh faham ya? Dia punya Terima panduan tadi. kasih banyak-banyak. Ya, alhamdulillah. Okey, balik pada ayat yang ke-6. Wa iza, dan apabila. Apabila ni confirm berlaku. Husyiran nas, apa yang confirm berlaku? Manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat. Confirm. Tak ada manusia yang terlepas. Kita kata tiba-tiba manusia tak dikumpulkan. Nanti tuan-tuan tanya balik, ya. Ustaz, bukankah ada orang yang masuk syurga tanpa hisap? Ya, betul. Ya, orang yang mati syahid, ya, yang tak ada hutang, yang diizin oleh mak bapak dia boleh masuk syurga tanpa hisap. Tetapi dia dikumpulkan tak di mahsyar. Kumpul. Semua manusia dibangkitkan daripada kubur akan berkumpul di padang mahsyar. Ya, cuma dia tidak berhadapan dengan yaumul hisab. Dia tidak dibicarakan, terus masuk syurga. Tetapi kumpul tak di mahsyar, kumpul. Jadi benda tu pasti berlaku. Wa iza, dan apabila husyiran nas, umat manusia dihusyira. Husyira ni dalam bentuk pasif. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil dalam bentuk majhul. Fi'il madin, asalnya hasyara. Ya, Kak Zainab, hashinra. Kak Masita, hashinra, hasyara, asal dia. Hasyara makna telah mengumpulkan, dia past tense. Sekarang kita tak baca hasyara, kita baca husyira. Kalau hasyara telah mengumpulkan, kalau husyira, ya, telah dikumpulkan. Tetapi benda ni belum berlaku. Ya, manusia berkumpul di padang mahsyar dah berlaku ke? Mana berlaku lagi? Belum. Kita pun tak mati lagi. Ya, kita pun tak masuk kubur lagi. Kiamat pun belum berlaku. Pasal apa guna past tense? Itu yang orang tanya. Ya, kalau Kak Liz lah, Kak Liz, pasal apa di sini guna fi'lun madin past tense? Pasal apa tak guna untuk future, untuk akan datang? Pasal apa guna past tense? Apa tujuan dia? Karena akan terjadi. Untuk menunjukkan kepastian. Kepastian Ya, akan terjadi. dalam bahasa Arab dipanggil, ya, husyira ni fi'lun madin digunakan untuk dipanggil tahakkuk. Kak Liz, tahakkuk. Ta, ha, qaf, qaf. Tuan-tuan boleh salin. Ta, huruf ta, ha, qaf, qaf. Ya, tahakkuk. Apa makna tahakkuk? Tahakkuk maknanya benda yang pasti berlaku. Pasti berlaku. Ya, daripada perkataan hakikah. Ya, hakikah tu apa? Hakikat. Hakikat benda yang akan berlaku lah. Ya, hakikat kehidupan insan kita kata. Tahakkuk, sesuatu yang menunjukkan kepada pasti berlaku. Memang manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, digunakan, ya, past tense walaupun belum berlaku, digunakan past tense untuk memperkuatkan makna tu, untuk bagi tahu confirm boleh berlaku. Ya, macam tu dia punya cerita dia. Okey, ya. Dan apabila manusia nanti dihimpunkan pada hari kiamat, nanti past tense tapi nanti, ya, itu yang mungkin kita kata pasal apa guna past tense? Sebab dalam bahasa Arab, past tense tidak mesti benda yang telah berlaku. Past tense juga boleh menunjuk kepada makna benda yang pasti berlaku akan datang. Tapi guna past tense. Tu pelik lah tuan-tuan. Ya, bukan dalam bahasa kita lah. Tapi dalam bahasa Arab begitu. Kanu, ya, kanu makna berhala-berhala itu. Kanu. Pasal apa tak guna kana? Pasal berhala tu banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Isaf, ya, Nailah dengan lain tu, ya. Apa ni, Nasar, Suwa, ya, apa Yarus, Ya'uq, ya, ada zaman Nabi Nuh tu ada 5 campur dengan tadi apa 6 lagi, ya, yang zaman yang popular pada zaman Mekah, 6 campur 5 dah 11. Ada 3 lagi yang kurang popular tapi disebut juga, ya. Boleh tengok dalam sirah jilid yang pertama tu ataupun sirah jilid yang ketiga yang kita sedang baca sekarang. Ya, ada nama-nama berhala tu, ya. Dan Quran sebahagian besarnya Quran sebut dalam Quran. Ya, Quran sebut, Allah sebut dalam Quran. Jadi kanu berhala-berhala itu lahum a'daan. Ya, maknanya berhala ni besok di akhirat, ya, yang kita sembah ni, yang orang Buddha, orang Hindu, orang kafir sembah ni, di akhirat besok berhala-berhala itu akan datang. Semua yang disembah oleh manusia ni akan didatangkan. Ya, dihidupkan balik, bukan dihidupkan, didatang sebab dia berhala tak hidup, ya.
Jadi dia akan jadi musuh kepada mereka. Jadi musuh tu sebab apa? Ya, sebab orang yang menyembah tu akan jadi marah. Dia kata apa, celaka punya berhala. Ya, dulu aku sembah kau. Ya, aku ingatkan kau ada kuasa, rupanya kau tak ada kuasa. Ya, dia marah balik. Ya, dia jadi musuh pada mereka. Memanglah macam kita kan. Ya, di dunia ni kita pilih seorang pemimpin. Ya, tiba-tiba pemimpin tu rasuah. Pemimpin tu buat benda yang tak elok. Ya, di akhirat besok kita tak tahu. Di akhirat besok kita pun terpalit sama. Memang kita kata celaka betul. Ya, macam mana aku boleh pilih kau? Rupanya kau jahat, ya. Kau ambil duit rakyat, ya. Kau rasuah, kau buat tu, kau buat ni, ya. Kita pilih kau untuk bantu, tetapi kau jahanamkan, ya, negara ni, kita kata. Jadi pada masa tu kita akan bergaduh dengan dia. Dan inilah yang diceritakan oleh Quran, ya, dalam banyak surah dalam Quran. Cerita pergaduhan, pertengkaran, permusuhan antara rakyat dengan pemimpin. Antara penyembah berhala dengan berhala yang disembah. Memang dua-dua tu akan berlaku, tuan-tuan. Ya, dan mereka akan jadi a'da. A'da tu adalah plural form untuk aduun, ya. Kak Zainab, kalau dia singular aduun. Kalau dia broken plural a'da. A'da tu jamak. Ya, dia plural. Broken plural a'da, ya. Jadi dibaca a'daan kerana ada kanu depan dia. Asalnya a'daun. Ya, jadi kanu a'daan. Kita tak cerita kana banyak lagi, tapi secara umum tuan-tuan terima je dulu. Kalau ada kanu, ya, kanat semua tu, dia akan menyebabkan noun dia berubah menjadi apa? Menjadi tanwin fathah. Asalnya tanwin dhammah, ya. Lahum a'daun asalnya. Masuk kanu, ya. Masuk kanu ni, ya, kanu ni, ya. Ada permintaan untuk Ustaz share ni, ya, akan datang nanti Ustaz bagi file ni, Ustaz share dalam kita punya grup apa grup WhatsApp, ya, grup Quran Arabik, the whole apa ni surah ni, ya, surah Al-Ahqaf ni, sebab dia surah Al-Ahqaf ni 200 ayat panjang, ya. Mana yang Ustaz dah buat ni, yang siap ni Ustaz akan share lah supaya perempuan, ya, boleh print out lah nanti, senang print out, ya. Cuma tambah dia punya analisis grammar saja, ya, grammatical analysis, sebab makna-makna tu Ustaz dah bagi dah. Dia dah buat kotak. Jadi ada tempat ruang ni tuan-tuan boleh tambah-tambah je lah, ya. Boleh print out nanti. Boleh print out, keluarkan satu surah ni, Al-Ahqaf. Ustaz dah siap benda ni dah, ya. Nanti Ustaz share dalam bentuk apa ni, apa kita panggil, ya, Microsoft file, ya, file Microsoft Word, insya-Allah nanti. Ingatkan Ustaz lah, ya. Nak buat tadi tapi tak sempat dah, ya. Okey, a'daan. Okey, apa lagi? Ya, wakanu, dan mereka juga, ya, biibadatihim, terhadap ibadah mereka, kafirin, mereka ingkar. Yang ayat 5, ghafilun, ya, mereka lalai, mereka tak tahu pun orang doa, ya. Apa ni ayat di bawah pula, kafirin sama. Ghafilun, pasal apa ghafilun? Sebab tak ada kanu depan. Yang sini kafirin, patutnya kafirun, ra waw nun, tapi kerana ada kanu jadi kafirin. Siapa yang mengingkari? Berhala tu mengingkari. Ya, sebab di akhirat besok yang menyembah berhala akan kata, "Oi berhala, aku sembah kau dulu. Ya, kau tak tolong aku. Ya, rupanya kau ni tak ada kuasa, tak ada apa." Marah dia. Berhala kata, ya, kalau katalah berhala tu boleh bercakap, sebab benda ni boleh bercakap semua, tuan-tuan. Tangan kita boleh bercakap, kaki kita boleh bercakap, ya. Mulut aja yang tak boleh bercakap, Allah kunci. Tetapi tangan boleh, mata boleh bercakap, boleh jadi saksi, telinga boleh, semua benda boleh. Jadi mereka pun akan ingkar, dia kata, ya, kami tak suruh kau sembah. Pasal apa kau sembah? Dia jadi bergaduh antara penyembah berhala dan berhala. Antara pemimpin dan rakyat, antara apa kita panggil presiden persatuan dengan anak-anak buah dia, members dia, ya. Dan antara rakyat dan pemimpin, termasuk juga antara rakyat dan raja, termasuk juga antara penyembah berhala dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, semua berhala itu akan mengingkari penyembahan mereka. Yang kamu buat dulu, buat apa kamu sembah kami? Dah kamu tahu kami tak ada kuasa, pasal apa sembah? Jadi bergaduh pula, jadi musuh, tuan-tuan. Habislah, ya, ayat 6. Ada soalan? Silakan. Ya, ayat ni, satu ayat. Ada apa? Kak Liz, ada apa? Kak Abidah, ya. Kak Zainab. Anas tu Ustaz jadi 2 kan? Anas tu jadi, bukan. 2. Dia bukan 2. Dia macam 2, tapi dia bukan 2. Ya. Anas itu dia kita panggil pengganti kepada 2. Dia substitute for 2. Pasal 2 tak ada kat sini. Pasal apa kita kata tak ada 2?
Pasal dia punya verb dia Kak Zainab, verb dia pasif, husyira. Kalau hasyara, yes. Ya, kalau hasyara. Ya, Anas tu boleh jadi dua. Tapi kalau husyira dalam bentuk pasif, dia tak boleh, Anas tu tak boleh jadi dua. Memang nampak macam dua sebab dia domah kan. Mesti Kak Zainab kata dia dua. Memang betul, ada logik dia. Nak kata dia subjek, tak boleh. Subjek di awal ayat. Ya, kalau dia datang selepas selepas verb, memang dia dua. Tapi di sini yang jadi dua tu kalau dia punya verb tu aktif. Hasyara boleh. Tapi kalau husyira tak boleh Kak Nap. Ya, husyira, Anas walaupun nampak macam dua, sebenarnya dia substitute for dua. Kita panggil dia substitute for dua. Ya, bahasa Arab panggil naibul fa'il. Ya, Kak Lis, naibul fa'il dipanggil. Naib Ya, fa'il. naib fa'il saya tahu Ustaz. Nah, Naib fa'il karena ya. ini Jadi naib fa'il tu, naib mansul. fa'il tu dia macam dia sebenarnya macam dua tapi dia bukan dua. Ya, dia kita panggil substitute for dua. Ya, substitute for dua ataupun dua substitute. Ya, dia jadi substitute pengganti tapi barisnya domah. Macam dua, sebiji macam dua tapi dia bukan dua, dia pengganti saja, substitute saja Kak Nap. Okey Kak Nap, boleh? Oh, sebab dia datang selepas passive verb ya Ustaz. Betul. Kalau dia datang selepas aktif, dia dua. Kalau dia datang selepas pasif, dia substitute for dua. Ya, jadi bentuk verb, kemudian noun tu dah betul. Verb dulu, kemudian noun. Dah betul lah tu. Tetapi kita kena tengok verb tu macam mana. Kalau verb tu aktif, Anas tu dua. Kalau verb tu pasif, Anas tu substitute for dua. Okey ke? Ya, Kak Masita okey ke Kak Masita? Ustaz nak tanya. Ya. Kanu ni bukan daripada kana ke kataan Betul. dia? Lain. Kalau kana singular, kanu plural. Okey, oh ya betul. Okey. Tapi tadi Ustaz cakap berhala-berhala, maksud dia apanya? Kanu ni maksud berhala-berhala yang mana satu Ustaz? Semua bahala tu. Ya, Lata, Uzza, Manat, semua tu. Di akhirat besok, ya berhala-berhala tu akan jadi musuh kepada penyembah dia. Dia akan bergaduh berlawan. Okey, kita kita baca yang tu ya. Kanu, okey itu dia menjadi kan something like that lah kan. Adalah kan. Berhala-berhala tu menjadi. Berhala-berhala tu yang menjadi. Kanu tu. Berhala-berhala tu menjadi. Oh. Sebab tu Ustaz letak Lahum dalam tu bagi kurungan tu. mereka. Ada tu apa Ustaz? From what word? Musuh ke? Daripada aduun, musuh betul. Itulah aduun plural kan dia. doa sembah kan. Sembah macam mana? Tapi ya, kalau kita nak translate directly memang tak dapat lah ni kan. Tak sama kan. Betul tak? Sebab tu Ustaz letak dalam kurungan, nampak tak? Ustaz letak ni, in bracket berhala-berhala itu. Itulah I'm trying to get the meaning of every word kat situ. Tapi Betul. macam cannot translate lah directly kan. Dia memang direct translation memang akan ada masalah. Tetapi kita try lah dulu. Kita try buat direct translation. Sebab kaedah dia, bila kita memahami ayat, kita kena buat direct translation dulu. Bila direct translation tu fail, tak boleh pergi, baru kita tengok ya dia punya konteks dia. Sebab bukan semua boleh kita terjemah directly. Wa iza boleh dan apabila. Husyira boleh. Tapi kanu lahum a'da tu tak boleh. Ya. Menjadi musuh bagi mereka. Oh, musuh kat sini sebenarnya tak adalah kan the real word meaning musuh tak adalah kan? Ada a'da. Oh, a'da tu. A'da tu plural untuk musuh. Oh, I see. Okey. Ingatkan da'u daripada sembah-sembah tadi tu bukan ya? Bukan. Okey. Jadi a'da tu musuh. Ya. Sebab kalau yang seru yang ibadah tadi yad'u ni. Oh ini ya. Okey. Dia yad'u yang tadi tu a'da dia terbalik. Dia ain dulu baru dal, yang ini dal baru ain. Ya. Itulah. Dia macam dekat-dekat tapi tak sama. Okey. Okey, thanks Ustaz. Ya sama. Jadi sekali lagi Ustaz sebut yang kanu ni merujuk pada berhala-berhala tu. Ya, a group of idols. A group of idols. Sebab kanu tu banyak. Kat mana? Pasal apa tak sebut berhala? Tak perlu dah. Sebab kita dah sebut pada awal tadi. Dah sebut dah. Ya, jadi kanu tu hanya kita ulang saja. Ya, mereka itu, berhala-berhala itu. Sebab tak sebut berhala, jadi Ustaz letak dalam kurungan. Ya, yang mereka sembah tu berhala-berhala itu. Ya, lahum bagi mereka.
di akhirat besok akan jadi akan jadi musuh-musuh. Pasal apa jadi musuh? Sebab ya orang yang menyembah tu akan marah kepada berhala. Pasal apa dia marah pada berhala, Kak Bidah? Pasal apa dia marah pada berhala tu? Berhala tak boleh buat apa pun untuk mereka pada hari kiamat. Tak boleh apa? Tak boleh lindung mereka ke, tak boleh ni speak up Tolong. mereka. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Tak boleh buat tolong apa-apa. mereka. Ya, Tak tak boleh bagi apa-apa bantuan. Tak boleh. Jadi Tak bila boleh tak tolong boleh, mereka. bila tak boleh, mereka marahlah. Pasal di dunia dulu, sepanjang hidup mereka, katalah kan, macam orang Buddha, orang Hindu ni kan, daripada kecil dia dah sembah berhala tu. Daripada kecil sampai dia mati. Dan dia berharap berhala tu boleh tolong dia besok, ya, di akhirat. Dia percaya tak ada kehidupan selepas mati? Dia percaya. Dia percaya pada reincarnation, dia percaya, ya, hari akhirat, semua dia percaya. Ada kehidupan selepas mati, pasti, ya. Taklah sebiji macam kita percaya kan, tetapi dia percaya tak ada kehidupan selepas mati. Sebab tu, kalau tidak baik dia jadi jahat aja. Pasal apa dia buat baik? Pasal apa ada Hindu yang baik, yang tak mencuri, ya, yang tak minum arak, ya, yang tak rasuah sebagainya. Pasal dia tahu kalau dia buat baik di dunia, dia akan jadi baik besok, ya, di akhirat. Kalau dia buat jahat, dia akan dapat dosa. Dia percaya tak benda tu? Percaya. Orang Buddha pun percaya, Kristian pun percaya, Yahudi pun percaya. Cuma sama ada, ya, dia apa kita panggil, dia buat ataupun tidak. Itu aja. Ramai orang tahu sembahyang tu wajib, tapi ada orang tak sembahyang. Ya, tak sembahyang tu bukan sebab dia tolak kewajipan solat, tetapi mungkin dia malas. Mungkin dia rasa solat ni besok dia boleh qada bila dia dah pencen, ya. Sebab masing-masing ada pandangan hidup yang berbeza-beza. Cuma macam tadilah, ya. Bila sampai di mahsyar besok, mereka akan, ya, di neraka besok, mereka akan bergaduh dengan berhala tu. Pasal apa? Ya, engkau tak boleh jadi apa? Jadi penolong kami. Pasal apa tak boleh bantu? Aku dulu dah sembah kau berapa puluh tahun dah. Tapi kau tak boleh tolong aku. Ya. Dan kita jangan lupa, sebahagian daripada bahan bakar api neraka tu adalah batu-batu. Manusia akan jadi bahan bakar, ya, batu-batu, ya, asjar pun akan jadi bahan bakar. Ya, sebahagian para ulama berpendapat yang menjadi bahan bakar tu adalah berhala-berhala yang mereka sembah masa di dunia dulu. Berhala tu pun kena bakar juga, ya. Jadi bahan bakar. Ya, dia jadi bahan bakar, ya. Bahan bakar tu maknanya dia jadi bahan api dia. Ya, untuk membakar manusia yang menyembah dia dulu. Sebab tu mereka mengingkari. Dia kata siapa suruh sembah kami, ya. Kat mana yang kata mengingkari itu? Ayat 6 ni, kafirin. Perkataan kafirin. Ya, kafirin makna engkar. Ya, di dunia orang yang menyembah berhala, dia sembah, dia ibadat kepada berhala tu, dengan harapan berhala boleh tolong. Di akhirat besok, berhala itu mengingkari. Ya, dia engkar. Dia kata, kami tak pernah suruh kamu buat. Ya, jangan salahkan kami. Itu salah kamu. Pasal apa tak fikir? Ya, jadi permusuhan tu pasti berlaku di akhirat besok. Itu je lah cerita dia. Okey, ya, Kak Masita, ya, boleh ke? Kak Bidah okey? Ya. Ya, Puan Sri Hushiro, okey, Puan Sri? Ya, ada soalan? Silakan, Ya. Kak Bidah. ya Hushiro, sebab tadi Ustaz kata yang tu is a passive verb kan. Betul? Actually kita nak tahu yang tu passive verb ataupun active verb is daripada vocabulary ke macam mana Ustaz? Pada bentuk dia, hu, shira. Hu, domah. So saya kurang faham kenapa yang tu jadi passive verb. Pasal bukan manusia yang berhimpun, manusia dihimpunkan. That means dari maksud dia lah, dihimpunkan. Asalnya hasyara. Kalau tengok apa ni kamus, hasyara. Hasyara aktif. Husyira pasif. Ya, macam kita apa nak bagi contoh? Macam puasa, kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Ya, tak percaya mari kita tengok. Kutiba alaikumusiyam tu surah Al-Baqarah ayat 185 kan? Buka Al-Baqarah, tuan-puan semua buka surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah surah 2, ya, ayat 1885. Ya, cuba tengok ayat 185 kan? Ya. Jadi 185 betul ya? 185. Kalau tak salah lah ya. Betul, 185 Al-Baqarah. page 28 Al-Quran. Ya, betul ya. Muka surat 28. Cuba tengok ayat 185 ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran tu. Ya. Jadi kalau dia punya apa kita panggil kutiba alaikum ya, kutiba alaikumusiyam. Ya. Mana dia punya ayat dia? Kat bawah tu ke?
Cuba tengok, ya. Okey, 183, sorry, ya, 183. Tengok 183, ya ayyuhallazina amanu, muka surat 28, buka dulu. Ya, Kak Abidah bagi perhatian. Wahai orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, kutiba. Cuba tengok kutiba. Kak Abidah, jumpa tak kataan kutiba? Muka surat 28, ada Quran? Ustaz, ada. Okey, cuba tengok kutiba. Kutiba tu bentuknya sama tak husyira? Sama. Ya, husyira, 3 perkataan, 3 huruf. Husyira, ya, di sini kutiba. Cuba tengok terjemahan kutiba. Apa makna kutiba? Diwajibkan. Diwajibkan. Diwajibkan tu apa? Pasif. Pasif. Ya. Okey. Faham Jadi, Ustaz. okey, ya, cuma soalan Ustaz kepada Kak Abidah nak bagi confirm faham. Kutiba alaikumusiyam. Cuba tengok asyam. Asyam tu mana? Domah. Domah. Dia nampak macam 2. Ya, nampak dia macam 2, tapi dia bukan 2. Dia adalah apa? Ya. Sekarang dia jadi apa? Kak Abidah? Macam husyira annas tu. Annas tu jadi apa tadi? Apa fungsi annas? Substitute for 2. Substitute for 2. Bukan dua, tapi substitute. Okey, sama macam di bawah ni. Kutiba alaikumusiyam. Asyam tu bukan 2. Asyam tu substitute for 2. Sama. Sebab apa dia jadi substitute? Pasal verb yang datang sebelum dia tu dalam bentuk pasif. Pasif. Ya, kutiba, diwajibkan. Husyira, dihimpunkan. Sebab manusia, macam kita kan, bila kita meninggal, bukan kita masuk kubur sendiri. Ya, orang bawa, ya, sebab tu jenazah sudah dikebumikan. Dikebumikan tu aktif ke pasif, Kak Bidah? Pasif. Pasif. Sebab apa? Sebab kita dikebumikan. Bukan kita masuk sendiri kubur. Jadi bila kita dikebumikan, kita tu jadi apa? Kita tu jadi substitute for 2. Ya, itu cerita dia. Sama konsep dia. Tuan-tuan boleh tulis besar-besar, substitute for 2. Dia adalah pengganti kepada 2 tu. Sebab 2 tak ada. Mana boleh ada 2? Kerana kalau ada 2, depan tu mesti aktif. Verb dia aktif. Kalau verb dia pasif, dia bukan 2 dah. Dia jadi substitute for 2. Jadi ada beza, ada tambahan maklumat. Ya, bukan husyira tu mengumpulkan, tapi husyira dikumpulkan, dihimpunkan. Sebab tu kita panggil mahsyar. Min, ha, shin, ra. Daripada hasyara, ya, dia punya root word sama, root word dia. Hasyara, ya, tengok ni, hasyara, Ustaz highlight kan, ya. Hasyara, annas. Hasyara tu apa? Hasyara tu aktif dia, ya. Tapi husyira, dia punya pasif, dihimpunkan, dikumpulkan. Tempat berkumpul, mahsyar. Root word sama? Sama. Ha, shim, ra. Ya, ha, shin, ra. Tambah mim depan. Mim tu fathah kan? Mahsyar. Bila mim fathah, mana tempat, lokasi. Ya. Jadi kalau mahsyar, tempat berhimpun. Ya, kalau ta'ama kan, mata'am, tempat makan, restoran lah. Ya, kalau kita kata madrasah, tempat belajar, semua masjid, tempat sujud. Ya, mata'am, tempat makan, mahsyar, tempat berhimpun, madrasah, tempat belajar. Ya, Ustaz dah bagi beberapa contoh dah. Ya, tuan-tuan boleh tulis, ya. Jadi dia punya root word dia punya verb campur dengan mim depan. Mim tu fathah. Ya, contoh, ya, sajadah makna telah sujud. Nah, jadikan tempat sujud tambah mim depan, fathah kan. Masjid, ya, masjid tempat sujud. Madrasah tempat belajar, ya. Mat'am tempat makan, restoran lah, kafe, ya. Mahsyar tempat berkumpul. Ustaz bagi 4 contoh, tuan-tuan boleh salin. Ada soalan? Ada apa-apa? Ya, yang kalau tak faham Ustaz ulang balik. Ya, silakan perempuan. Ustaz, ulang balik Ustaz yang Mahsyar tempat berkumpul. Mahsyar tempat berkumpul. Daripada hasyara campur mim depan. Depan dia mim fathah. Tuan-tuan letak mim fathah. Mim baris atas. Ya, bukan baris depan ya, baris atas fathah. Mim. Ya, jadi campur belakang tu hasyara. Mim campur hasyara, mahsyar. Apa makna mahsyar tadi? Tempat berhimpun, berkumpul. Ustaz bagi 3 lagi contoh tadi kan. Yang pertama, apa? Yang pertama apa tadi Kak Zainab? Yang pertama. Madrasah. Yang pertama. Madrasah. Okey, lain lagi? Mata'am. Mat'am, restoran. Satu lagi? Masjid. Masjid, tempat sujud. Ya, letak masjid atas sekali. Sujudlah dulu. Ya,
masjid. Nombor 1, nombor 2 madrasah, tempat belajar. Nombor 3 mat'am, tempat makan. Nombor 4 mahsyar, tempat berhimpun. Ya. Majlis, Ustaz. Majlis. Majlis, tempat duduk. Mana majlis lah. Ya. Tempat-tempat duduk ni. Di mana kita berhimpun untuk satu majlis. Itu dipanggil majlis. Ya. Apa lagi contoh? Ya. Kita jangan faham majlis itu council. Ya, majlis peguam, ya, peguam Muslim contoh. Ya, majlis. Kalau kita panggil majlis itu betul juga. Ya, kerana mereka selalu bersidang. Itu makna yang diluaskan. Tapi makna asalnya majlis adalah tempat kita duduk. Majlis, ya. Kita ada majlis ni. Mana orang duduk-duduk ya untuk dengar kuliah ceramah, ada majlis. Majlis ceramah kita panggil. Ya, majlis orang duduk ya ketika ada ceramah. Ya, majlis juga makna kita duduk-duduk santai-santai ya. Mana tapi ada duduk. Kalau tak ada duduk tak boleh panggil majlis, ya. Mesti ada duduk. Kemudian apa lagi? Ada banyaklah kalau kita nak sebut, ya. Antaranya apa lagi, ya? Yang paling popular yang kita tak lupa masjid lah. Paling tak lupa masjid. Semua mim dia fathah. Maknanya tu adalah tempat lokasi. Ya, majlis, ya, mat'am, madrasah, ya. Kemudian kita ada apa lagi? Macam kubur kan? Kubur. Kubur daripada qaf bara. Kalau kubur, makbarah. Makbarah. Mim juga. Kita yang panggil kubur. Ya. Dia tak salah. Ya, tetapi asal maknanya makbarah. Ya. Sebab tu dipanggil makbarah. Maknanya perkuburan. Ya. Kalau apa kita panggil? Ya. Kalau tadi tempat duduk, majlis. Tempat dikebumikan, makbarah. Tempat dihimpun, mahsyar. Tempat belajar, madrasah. Ya. Tempat makan, mat'am. Tempat sujud, masjid. Dia ada, sebab bahasa Arab ni dia ada pattern. Ya, kita kena tahu dia punya pattern dan kita dah boleh agak dah. Boleh, ya? Apa yang terfikir dalam kepala perempuan yang mula dengan mim? Apa lagi? Mim fathah, ya? Jangan mim yang kasrah ke domah, tak, ya? Ni mim yang fathah. Apa lagi? Contoh yang biasalah perempuan dengar, apa? Madrasah biasa, masjid biasa, ya, mat'am biasa. Ya, majlis biasa, ya. Apa lagi? Makbarah tu jarang dengar. Tapi maknanya adalah tempat orang dikebumikan, makbarah. Ya, apa lagi? Ya, contohnya. Apa lagi? Ya, Maktab. maktab. Maktab maknanya tempat ya manusia bekerja, maktab pejabat. Ya, lain daripada tu apa lagi? Mahkamah. Makfur ada tak? Mahkamah, betul. Mahkamah maknanya tempat dijatuhkan hukum. Ya, mahkamah. Apa lagi? Puan Sri, apa lagi Puan Sri? Maf'ul bukan? Apa dia? Maf'ul. Maf'ulun. Bukanlah. Maf'ul bukan. Maf'ul Bukan. tu objek. Okay. Sorry. Maf'ul tu 5 huruf. Apa Puan Sri? Maf'ul tu mim, fa, ain, waw. Bentuk dia lain. Pattern dia kan lain. Maf'ul. Kan bentuk lain. Masjid. Cuba tengok pattern. Min, sin, jim, dal. Masjid. Ya. Mata'am. Ya. Dia 4 huruf. Kalau dia 5 huruf, tambah tak marbutah kat belakang. Ya. Cuba tak percaya. Maktab, Ustaz. Maktab sudah tadi? Sudah. Oh, dah. Tak apalah, itu pun dah banyak dah tuan-tuan, ya. Ustaz boleh bagi 20. Ya, nanti tuan-tuan lupa. Itu pun dah cukup banyak dah tu. Ya, cukup dah tu. Ya, dah cantik dah tu. Okey, Ustaz ulang balik, ya. Yang pertama masjid. Ya, masjid. Ya, masjid tempat sujud. Maksudnya tempat sujud. Kemudian kita ada mat'am, tempat makan. Ya, kita ada madrasah. Kita tak panggil madras. Patutnya madras kan tak? Ya, memang ada tak marbutah. Madrasah. Madras kan nama bandar pula kat India tu, madras. Ya, madrasah. Ya, tempat belajar. Jadi jangan terjemah madrasah tu sekolah. Ya, madrasah tu tak mesti sekolah. Ya, madrasah ni boleh tempat mempelajari agama. Ya, madrasah. Ya, asalkan ada belajar, madrasah. Ya, asalkan ada belajar. Ya, apa lagi? Mahkamah tadi betul, mahkamah. Ya, tempat dijatuhkan hukum, mahkamah. Ada tak marbutah. Orang tak panggil mahkam, panggil mahkamah. Siapa yang menentukan ada tak marbutah ke tidak? Orang Arab lah. Ya, orang Arab lah yang guna dan kita tiru aje. Ya. Apa lagi tadi? Ya, apa ni? Makbarah. Ya, kubur, makbarah. Mim fathah. Cukuplah tu, banyak dah tu. Dah berapa dah? Masjid 1. Ya, kemudian madrasah 2. Mat'am 3. Mahsyar 4. Ya. Majlis kat Nomah Jarak tadi, ya, 5 dah. Mahkamah, ya, dah.
Kemudian apa lagi tadi? Ya, kita ada apa lagi? Makbarah, ya. Dah 6, dah 7 dah. Ya, cukuplah. Cukuplah tu, ya. Dah ingat dah okey. Okey, ada apa-apa sebelum kita sambung? Ya, kalau ada soalan silakan. Ustaz, sebut selepas kanu, objek berbaris fathah. Lepas tu Objek berbaris fathah. yang Dia bukan objek. Objek. Dia bukan objek ni, ya. masculine plural tu jadi fathah kan? Pasal ada kanu depan. Okey. Yang kafirin tu Ustaz, dia bukan pun after kanu juga kan? Betul. Sebab kafirin kita tak boleh bagi dia tanwin fathah. A'da boleh tanwin fathah. Kafirin mana boleh sebab dia jamak muzakkar. Dia masculine plural. Masculine plural kita hanya boleh kafirun, kafirin. Pasal dia masculine plural. A'da ni broken plural. Broken plural bolehlah letak tanwin. Ya. Apa ni masculine plural mana boleh letak tanwin apa ni Kak Nap? Tak Ya, faham? betul. Okey. Ya, betul. Sekali lagi Ustaz sebut. A'daan, dia datang selepas kanu. Memang sama juga. Ini pun kanu juga, ya. Ujung ayat tu. Tapi kanu untuk a'da, ya. A'da tu dia broken plural. Bila dia broken plural, kita bolehlah letak tanwin fathah. Tapi kanu ni, wa kanu bi ibadatihim kafirin, kafirin bukannya broken plural, ya. Kafirin bukan broken plural. Jadi bila kafirin bukan broken plural, macam mana kita nak letak tanwin fathah? Tak boleh. Impossible lah. Ya, takkan kita nak letak kafirinan, tak boleh. Ya. Jadi kafirin, asalnya kafirun. Bila tak boleh dibaca dengan dhammah, dengan waw, dibaca dengan ya. Pasal untuk masculine plural ada dua je cara baca. Kafiruna, kafirina. Tapi kalau a'daan boleh. A'daun. Ya, a'da ni kita boleh baca 3 cara. Pasal apa boleh baca 3 cara? Sebab dia normal noun. Tuan-tuan jangan lupa normal noun boleh baca 3 cara. Ya, a'daun, a'daan, a'dain. Kan 3 cara. Kafirin berapa cara boleh baca? Kak Nap? Berapa cara boleh baca kafirin? Cara kafirin, kafirun. 2 cara saja, betul. 2 cara saja. Bila dia 2 cara, dia bukan normal noun, dia abnormal. Abnormal, ya. Ada abnormal 2 cara, ada abnormal 1 cara saja. Ya, itu dia punya perbezaan. Tapi depan dia sama-sama kanu, ya. Kita tak belajar detail lagi, tapi sekadar nak bagi tahu bila kana, tadi Kak Masyidah tanya kana, ada beza kana dengan kanu. Beza dari segi bilangan. Kana singular, kanu ramai. Ya, itu je beza dia. Pasal berhala yang disembah bukan satu. Berhala yang disembah banyak. Lata, jangan lupa. Ya, ini pengetahuan sirah akan bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak hadir kelas sirah Ustaz, tuan-tuan memang jam lah kat situ, tak boleh sebab tuan-tuan tak biasa. Ya, tuan-tuan hadir kelas sirah, okey dapat. Kalau tak datang kelas sirah, tak dengar recording sebagainya, tuan-tuan akan lost. Apa pula Ustaz cerita latang Ustaz? Pasal kelas Ustaz, dia berkait. Ya, Kak Nap kan? Ya, sebab tu tengok Kak Nap, dia hadir semua, ya. Kelas sirah pun dia datang, ya, kelas apa ni, Bulughul Maram pun dia ada, ya. Kelas tadabbur Quran pun ada, kelas bahasa Arab pun ada. Dia barulah dia dapat semua, ya. Nia pun jadi hadir. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tak ada masa sebab dia kelas, tuan-tuan kena tengok rakaman. Macam bahasa Arab ni kan, mana-mana yang tuan-tuan dan puan tinggal, tuan-tuan kena dengar rakaman dia. Tuan-tuan nak berjalan, nak cuti, tak ada hal, okey je. Ya, sebab masing-masing kita ada perancangan masing-masing kan. Tapi jangan tak dengar rakaman tu. Kalau tuan-tuan tak dengar 1 kali rakaman, 2 kali, 3 kali, memang jauh kena tinggal. Orang dah sampai Tanjung Malim, tuan-tuan masih kat Sungai Buloh. Orang dah sampai ke Bukit Kayu Hitam, tuan-tuan masih duduk di Perak lagi, tak boleh. Tuan-tuan kena buat ulang kaji, dengar balik. Ya, banyak kali dengar. Macam itulah cerita dia. Ya. Okey, jadi berhala yang disembah ni, ya, ada banyak. 14 yang paling besar. Tetapi yang paling popular, ya, kita ada berapa tadi? Kalau di Mekah, kita ada 6 yang paling popular. Ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya, atas Bukit Sofa, Isaf. Atas Bukit Marwah, Na'ilah. Na'ilah jantan ke betina? Betina. Isaf di Bukit Sofa, ya, itu jantan. Ya, siapa yang bagi nama ni dan siapa yang bagi jantan betina? Semua orang masyarakat Arab yang bagi. Ya, jadi kita follow je. Itu konsensus mereka dan Quran pun iktiraf.
Kalau dah mereka panggil Lata, tetap korang panggil Lata. Kalau mereka namakan Uzza, tetap Uzza. Mereka namakan Hubal, tetap Hubal. Ya, tak diubah. Memang sebab itu nama yang mereka dah guna pakai. Jadi terus saja. Cuma penyembahan semua berhala itu tak ada manfaat. Sebab itu nanti berhala itu akan jadi musuh kepada mereka yang menyembahnya. Okey, ya, apa soalan? Silakan. Kalau ada, Ustaz bantu. Ada apa? Ya. Silakan, ada soalan. Kak Liz ada apa lagi? Kano tu kana campur home kan Ustaz? Betul, betul. Orang lain? Ada Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Okey, ya. Tetapi Kalis untuk memahami itu, Ustaz selalu macam ni misalkan kan, kanu, kana ya, dari itu tuh saya cari di Al-Quran, keluarkan misalkan, karena ini apa perbezaannya dengan ini, ya, misalkan Al-Baqarah ayat 10, ada karena jadi kita memahami dengan jelas. Minimal Kalis 5 keluarkan. Tapi Dari bukan Al-Quran. bukan semua orang ada inisiatif macam tu Kak. Kak Liz ya. Kak Liz dia Ya, ambil ini inisiatif bagus lah. Nah, Ya. ini share lah dengan kawan-kawan supaya lebih memahami, mudah memahami. Betul, memanglah ya. Memang kita punya sumber rujukan dia memang Quran lah tuan-tuan. Quran ni apa-apa hal pun Quran. Tetapi Quran semata-mata tak mencukupi ya. Quran lengkap. Tetapi pendetailan kita kena dapat daripada hadis-hadis Nabi. Nak detail lagi cerita dapat bersirah. Tak ada pilihan tuan-tuan. Dia bergabung tu. Quran, nak tafsirkan Quran pakai hadis, nak detailkan hadis-hadis tu ada cerita sirah dia. Ya, baru kita dapat. Baru kita dapat keseluruhan. Kalau tidak tak Dengan dapat. tadabur Ustaz. Ya, Mesti betul, pergi ya. kelas tadabur. Jadi tadabbur itu datang dengan apa kita panggil ayat-ayat Quran yang lain. Kadang-kadang datang pada hadis, kadang-kadang datang pada sirah. Dia kena Betul. gabungkan tiga-tiga tu ya. Jadi bila tuan-tuan tahu kisah dia secara detail melalui sirah, tahu hadis-hadis dia, tahu ayat Quran dia, barulah kita boleh keluarkan hukum. Baru kita tahu, hukum dia sunat aja, bukan wajib. Ya, hukum dia begini, hukum dia begitu, baru kita dapat. Sebab kalau tidak nanti kita tak dapat dia punya proses tu. Sebab ramai orang dia tak nak tahu proses, dia nak tahu hukum aja. Ustaz, apa hukumnya sembahyang duha? Sembahyang duha ni sunat muakkadah dah. Ya, dia tak nak tahu proses. Ya, nanti kita tanya, berapa rakaat buat? Dia kata, buat 2 rakaat lah. Ya. Pasal apa buat 2 rakaat? Dia kata, Nabi kata, jangan tinggal paling kurang 2 rakaat. Betul lah. Tapi yang Nabi buat 4. Nabi tak buat 2. Ya, dia kata, ya ke? Tapi Nabi, kita kata, cuba tengok dalam sirah Nabi. Ya, Nabi buat tak 2, Nabi buat 4. Kadang buat 6, kadang buat 8. Macam mana kita nak dapat? Daripada sirah Nabi, daripada hadis-hadis Nabi yang berkait dengan solat duha. Dalam kitab mana? Bulughul Maram ada cerita. Ya, dan juga apa lagi kita kata dalam kitab Syama'il dan sebagainya. Jadi dia memang kena gabung tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh belajar tadabbur Quran, baca tajwid, kemudian baca Quran terjemah. Itu tak boleh tuan-tuan. Ya, mana boleh? Cuba tuan-tuan bayang ya. Tuan-tuan nak jadi engineer, ya, Haji Ramlan nak jadi mechanical engineer, ya, tuan-tuan nak jadi chartered accountant, ya, tuan-tuan nak jadi tu, nak jadi ni. Takkan tuan-tuan belajar 1-2 tahun, belajar melalui internet je, tak boleh kan? Dia kena ambil kursus, dan kursus tu 4 tahun, 5 tahun, nak sambung master, sambung PhD bertahun-tahun. Untuk apa tujuan dia? Untuk kita memahami dengan betul. Kalau tidak, nak buat macam mana tuan-tuan? Tak boleh. Memang tak boleh, ya. Sebab dia ada disiplin ilmu dia. Dia ada disiplin ilmu dia. Dan kita kena follow lah. Ya, ikut dia punya peraturan. Tak boleh main lompat saja. Ustaz tak boleh buat terus PhD. Tak boleh. Kena pergi diploma. Mula dengan sijil kan. Lepas tu diploma. Lepas diploma degree. Lepas tu sambung master, sambung PhD. Baru boleh. Mana boleh kita lompat je. Tak boleh kan. Dia kena ada dia punya proses. Ya, proses tu lah yang akan. Proses tu nanti kita akan rasa dia punya beauty, kelazatan dia. Baru kita Allahu Akbar. Ya, saya dulu Ustaz. Dia dah jadi. Kalau tak belajar lah dulu macam ni, kita kata Alhamdulillah masa kecil ada belajar, masa sekolah dulu ada belajar. Okey lah. Ya, kita akan rasa benda tu Alhamdulillah, syukur kita kata. Ya, tapi kalau kita tak melalui lagi, memang kita kena lalui. Dia umur tak ada peduli tuan-tuan. Ya, umur masing-masing kita memang makin hari makin bertambah umur kita kan. Tapi itulah proses belajar. Tuan-tuan ya, dan Allah bagi pahala setiap saat dan setiap waktu yang kita habiskan untuk belajar, mendekatkan diri pada Allah. Ini semua taqarrub ila Allah tuan-tuan. Dekatkan diri dengan Allah bukan semata-mata zikir, baca Quran tu semata-mata. Memahami Quran tu lagi besar pahala dia. Ya, memahami makna-makna ayat petunjuk, nak tahu hukum, itu lagi besar pahala dia. Cuba kita bayangkan. Dia tak sama tuan-tuan.
Ya, tak sama. Itulah ya, kalau Ustaz boleh bagi sedikit motivasi pada tuan-tuan. Okey. Nombor 6 Ustaz. Ustaz. Ya. Ya, nanti Encik Ustaz. Biibadatihim tu dia punya root word yang ibadah tu sebenarnya kan Ustaz. Betul ke? Dengan Betul. penyembahan. Sama ke Ustaz? Sama. Penyembahan tu ibadah lah. Okey. Sebab orang kafir dia sembah. Dia pergi berhala tu dia sembah. Ya, sebab tu kita tengok ya. Dia sembah macam orang Jepun contoh kan. Ya, dia tundukkan kepala dia. Macam kita sujud dan rukuk lah. Ya, kita kan sebut menyembah Allah kan. Ya. Sebab apa kita sembah Allah? Ya, kerana Allah tu Tuhan kita. Jadi kita rukuk sebagai contoh dan kita sujud ya. Dari segi kedudukan kita lagi hebat lah. Pasal kita rukuk dan sujud pada Allah kan. Kalau orang kafir mungkin dia angkat tangan je. Dia tunduk-tunduk sikit ke, goyang-goyang kepala ke apa, macam tu lah. Yang macam orang Yahudi kan. Dia pergi dekat dia punya wailing wall tu, Kak Masyidah pun dah tengok kan. Dia angguk-angguk macam tu. Nodding dia panggil. Ya. Tapi dia tak rukuk, dia tak sujud. Macam kita, bukan sekadar rukuk, kita sujud lagi. Ya. Itu dipanggil penyembahan. Ataupun peribadatan. Samalah. Ya. Ustaz, Ya. kalau boleh untuk masih kalis ini kan kalis dipecahkan begini biibadatihim itu kan ada 3 word. Ya, betul. Bi dengan ibadati dengan him. Jadi Ya, kalis ambil yang ibadatinya asalnya ibadati, jadi root wordnya abada. Jadi lebih mudah kita memahaminya. Kalis buat macam itu. Tapi root word dia bukan abada. Abida. Abida. Jadi 3 huruf. Memanglah itu cara dia. Ya. Sebab dia memang begitulah. Ya. Okey ya Ustaz. Ya, boleh. Jadi itu bolehkan profession. Ya, itu lagi detail lah. Lagi detail lah. Ya. Lebih Okay, memahami. ayat yang ke-7 ya, wa iza sekali lagi. Sama macam ayat yang ke-6, wa iza, dan apabila yang pasti berlaku. Tutla Kak Abidah sekali lagi ni bentuk pasif ni. Kalau husyira Kak Abidah, husyira past tense pasif past tense. Kalau tutla dia pasif juga tapi pasif present tense. Ya, cuba tengok. Tutla apabila dibacakan. Tutla tu diambil daripada perkataan apa? Ya, diambil daripada tala. Ya, tuan-tuan kena tengok kamus lah. Buka kamus. Tuan-tuan, yang siapa yang cuba beritahu? 68 Ustaz. Berapa Busaran? 68. 68. Okey, belah kiri, kanan, atas, bawah. 68 kanan, 3 dari atas. Okey. Cuba tengok package dia. Dia punya past tense, present tense, dan dia punya apa? Dia punya verbal noun dia. Ustaz. Tak hilang ke? Ya. Okey. Tu tengok ya, daripada tala kan, ta, lam, alif. Yang ujung tu alif ya, alif maksurah tu, alif lah. Apa makna tala? Kak Masyidah, tala mana telah? Membaca. Ada 2 meaning ke Ustaz? Apa dia? Ada 2 meaning ke ni? Apa meaning satu lagi? Mengikuri dari belakang. Itu apa? Betul, ada 2 makna. Satu membaca, satu lagi mengekori, betul. Betul. Ya, kita ambil tak punya di sini juga. Jadi dia ada 2 makna. Ya. Jadi makna yang kita guna di sini adalah makna membaca. Ya. Jadi tala ya tolong Ustaz berapa tadi? 68 ya? Ya, 68. Okey, sekejap ya. Ustaz tengok sekali lagi. Duk mencari kamus tadi ni tak jumpa. Okey, baru dapat. Tala ya telu ya. Tala ya telu. Cuma tala di sini ya 3 daripada atas kan. Ta lam alif. Ya, boleh tak bentuk ta lam alif maksurah pun boleh juga. Kalau di sini tutla ni, tutla
Patutnya ta lam alif kan? Ni bukan alif ni Ustaz. Ni ya ada ni alif ni. Sama. Ni yang Ustaz highlight kan ni. Yang Ustaz highlight ni. Ini alif maksurah dia panggil. Alif maksurah tu sama tak dengan alif tegak? Sama. Cuma dia punya cara kita menulis ni berbeza. Jadi ta lam alif tegak. Ya, kalau kita letak ta lam alif lam alif dalam bentuk ya boleh sama ya tala ya telu dia punya fi'il mudhari' dia ataupun present tense ya tulu ya dalam kurungan ada satu lagi tulu ataupun tilawah tambah perkataan tilawah ya ta lam alif waw ta marbutah ta lam alif waw tak marbutah tilawah. Biasa dengan tilawah? Biasa, tiap-tiap tahun ada. Pertandingan ujian tilawah Al-Quran. Apa makna tilawah? Pembacaan. Ya, jadi tulu sama juga pembacaan. Jadi ada dua dia punya verbal noun ni, in bracket tu. Kat sini ditulis satu, tambahlah. Ya. Kemudian kita nak suruh orang baca utlu. Tala telah baca, ya telu sedang, tulun pembacaan atau tilawah. Utlu yang sebelah dia tu. Utlu. Apa makna utlu? Bacalah. Ya, bacalah. Kita nak suruh anak kita lelaki baca utlu. Ya, kalau dia perempuan utli. Ya, tambah ya di belakang. Ya, utlu dengan utli. Ya, ada beza tak? Memang ada beza. Kerana Amarkan itu Ustaz. ya, Amar. ya, itu fi'il amar. Command form kita panggil. Command form utlu, ya. Maknanya mengekori dari belakang ataupun mengikuti, ya. Yang makna yang terletak apa? Membaca. Tambah kat situ membaca. Ya, membaca. Okey ya, membaca dan biasanya tilawah untuk Quran saja. Kalau baca surat khabar, baca majalah sebagainya kita tak panggil tilawah. Ya, dia panggil qiraah. Ada perkataan lain, qiraatun. Qiraatul jaridah, ya, membaca surat khabar. Qiraatul kutub, membaca kitab. Tapi kalau Quran, tilawatul Quran. Boleh tak kita baca qiraatul Quran? Boleh. Ya, tetapi tilawatul Quran tu lagi kena. Perkataan tu lagi kena, kita kata, ya. Jadi Ustaz, ya. Ustaz kan pernah terangkan dulu di Haji Idris tu, tilawah tu bermakna harus dibaca dengan memahami artinya. Yalah. Dan kan Ustaz ada terangkan itu dulu. Betul. Memahami artinya dan apa maksudnya. Dan Itu yang tilawah saya tu ingat. lebih teliti. Pasal bila lebih kita teliti. tilawah, kita akan tengok tajwidnya, makhraj hurufnya, maknanya, ya, apa kita faham. Ya, penggunaannya kan Ustaz pernah Betul. terangkan dulu waktu Ya, di ya. Haji Idris. Ya, ya. Dia bukan sekadar membaca. Macam kita baca surat khabar, tu kita baca santai. Ya, kadang-kadang kita baca-baca, ya, sampai ya, kita nak tahukan poin dia saja, apa yang berlaku sebagai contoh. Tapi kalau tilawah ni kita kena pergi lebih dalam lagi. Ya, kita kena tengok sebutan cara sebutnya, makhraj huruf, tengok tajwid, ya, tengok makna dari segi nahunya dan dipahami maknanya lah, ya, tilawah tu. Jadi kita betulkan, ya, tambah, ya, tilawah tu dah betul, tapi kita tambah makna. Ya, 3 huruf, 3 baris daripada atas, muka surat 68, ya, tala sama ada ta lam alif tegak ataupun ta lam alif maksurah, ya, dua-dua boleh. Ya, telu sedang membaca atau sedang mengekori, ya. Tuluun, ya, ataupun tilawah maknanya pembacaan ataupun kita panggil pengekoran lah. Dia ekor kita, ya, pergi mana-mana dia ekor dia. Macam kita lah, ya, kita konvoi kan contoh, ya. Contoh kita nak bertolak ke Pahang contoh besok. Jadi bila nak pergi Pahang tu kita 3 kenderaan, 3 kereta contoh. Jadi kereta depan jalan dulu, kereta belakang akan mengekori dia. Itu dipanggil tala ya telu, sama. Ya. Bila kita baca, ya, maka orang lain perhati. Sebab tu, ya, bila kita baca Quran, ya, orang lain perhati nak tengok ayat tadi. Dia dengar bacaan kita. Kalau salah dia akan tegur, ya. Ada tak sama maknanya? Ada berkaitan. Sebab bila mengekori, dia ekor dari belakang, tengok orang tu sesat, dia akan horn. Dia akan telefon. Ni apa, bang, dah sesat nanti bang, ya. Patutnya tegur, jangan masuk. Dia tegur kita. Sama tak macam Quran? Sama, tuan-tuan. Ya, bila kita mengekori orang, ya, dalam perjalanan, ya, naik kereta, sama macam kita dengar orang baca Quran. Kalau salah kita tegur, tak.
Itu mak wajib mutasil kena baca 4 harakat tu. Mana boleh baca mak asli? Kita tegur dia. Ya, pasal kita mengekori bacaan dia. Dia macam tu. Ada persamaan. Memang ada persamaan. Boleh dapat apa ni, apa perempuan. Okey? Ustaz, kalau yang baca buku tadi apa? Tirawah. Tilawah. Tilawah Quran yang Ustaz kata kalau baca paper ke baca buku tadi tu. Qiraah. Qaf. Qiraah. Qiraatun. Qiraah. Ya, biasa kita dengar qiraah. Itu daripada Iqra. Kak Zainab kena belajar untuk mengenali root word dia. Ya, sebab Iqra kita dah tahu dah. Iqra, apa makna Iqra? Bacalah. Ya, daripada qara'a. Ya, okey tengok. Apa ni qara'a? Mari kita tengok qara'a Kak Nab. Ya, qaf ra, ya, qaf ra, hamzah. Ya, tu tengok qara'a. Nak bagi puas hati. Ya. Jadi qara'a ya. Qara'a, qaf ra, alif di atas hamzah di atas alif. Siapa jumpa terus bagi tahu. Qara'a ya, muka surat 169. 169 kamus ya, 169. Qara'a yaqra'u. 1 2 3 4 5 6 7. 7 daripada bawah sebelah kiri. 7 dari bawah. Muka surat 169 ya. 7 daripada bawah sebelah kiri, 7 daripada bawah. Qara'a yaqra'u. Kenapa? Qara'a 3 huruf. Yaqra'u, ya, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang. Cuba tengok in bracket tu. Apa ni Kak Nab? In bracket apa bunyi dia? Qiraah. Okey, itulah dia. Ya, qiraah ni baca secara umum, baca surat khabar, baca majalah, qiraah, qaf. Tapi kalau Quran, tilawah. Ya, tu je beza dia. Apa makna qara'a yaqra'u? Telah membaca. Ya, betul. Kalau tala yatlu tadi, tala yatlu, tilawah ataupun tulu, ada dua makna. Satu makna membaca juga, khususnya Quran, dan mengekori. Ya, dua-dua boleh. Okeylah, ya, itulah cerita dia. Ada soalan apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, terus tengok wa iza tutla. Ya, jadi yatlu itu fi'il dia, itu present tense dia, yatlu kan. Maknanya kalau qiraah tatlu. Ya, yatlu huwa, tatlu hiya. Ya. Wa iza tatlu, bukan wa iza tutla. Ya, kalau tatlu itu apa kita panggil dalam bentuk active voice, aktif ya. Tapi kalau active verb, kalau tutla dia pasif. Sekali lagi Kak Abidah, tutla. Tapi apa beza husyira dengan tutla Kak Abidah? Beza dari segi apa? Memanglah maknanya beza betul. Apa beza dia? Husyira ya, dia bentuk verb apa tu? Passive verb. Memang pasif. Tutla pun pasif. Beza dia. Kak Bidah, beza dia. Husyira dengan tutla. Dua-dua pasif. Present tense. Oh, yang satu past tense, one present tense. Pasal Kak Abidah terlalu terpaku pada pasif. Lupa satu present tense, satu past tense. Tuan-tuan kena buka minda lagi. Ya, kena lompat keluar sikit. Ya, jangan fokus satu benda saja. Tak boleh. Ya, sebab bila kita baca Quran, begitu juga bila kita tengok Quran ni, kita kena tengok macam-macam. Tajwid dia, ya, pasif ke apa ni, aktif, ya. Dia singular plural, ya, past tense present tense. Dia memang kena ambil semua tuan-tuan. Sebab tu orang baca Quran insya-Allah tak kena nyanyuk. Pasal kita disibukkan, ya, akal kita, ya, minda kita, ya, kita punya pemikiran ni disibukkan dengan memikir. InsyaAllah bila kita banyak fikir tu, insyaAllah tak nyanyuk mudah-mudahan. Allah jaga kita. Sampai umur lanjut pun insyaAllah, ya, kita tak lupa insyaAllah. Mudah-mudahan, ya. Lupa-lupa tu biasa, ya, tapi tak terlupa. Paling kurang kita ingat-ingat juga. Ada ni Ustaz pernah sebut, ya. Tapi kat mana, ya, tak apa, tak ingat kat mana. Tapi konsep dia tu faham, ya. Wa iza tutla, dan apabila dibacakan, ya. Sebab dibacakan tu maknanya berterusan. Pasal apa tak kata dalam bentuk past tense? Sebab past tense untuk menunjuk kepada makna telah dan untuk menunjuk kepada makna confirm, tahakkuk tadi. Ya, confirm berlaku. Tapi kalau tu telah, ya, dia dalam bentuk pasif juga, tapi nak tunjuk kepada sesuatu yang continuously happening.
Sesuatu yang sentiasa berlaku. Setiap kali dibaca ayat Quran, ya, mereka apa? Ya, mereka ingkar. Setiap kali baca ingkar, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sentiasa. Jadi tutelah tu present tense, digunakan present tense untuk makna continuous. Ya, present tense, ya, makna continuous, berterusan. Wa iza, dan apabila, tutelah, ya, dibacakan alaihim, ke atas mereka, ayatuna, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami tu ayat-ayat apa? Ayat Quran lah. Ya, bayinatin, ya, yang datang dengan jelas. Ya, ayat-ayat Quran tu jelas. Sebab ayat Quran tu, ya, diduduk dalam bahasa Quraisy. Jadi orang Quraisy ni faham. Abu Jahal bila dia dengar dia faham. Abu Lahab dia faham. Ya. Kalaulah Abu Lahab tak faham, takkan dia marah ketika turun tabat yada Abi Lahabi wa tab. Takkan dia marah. Pasal apa dia marah? Sebab dia tahu kandungan surah tu untuk dia. Ya, untuk dia dan isteri dia. Ya, wa mra'atuhu hamalatal hatab, dan isteri Abu Lahab. Ya, yang nanti, ya, di akhirat nanti kerjanya memikul kayu api neraka. Ya, mana tak marah dia, tuan-tuan. Ya, sebab dia faham. Pasal apa dia faham? Sebab bahasa Arab dia tinggi. Dan Quran tu datang dengan dialek Arab. Arab Quraisy. Jadi Abu Jahal pun tahu faham. Sebab tu bila Nabi bacakan ayat-ayat cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, apa jadi pada orang Arab? Apa ni Mekah? Apa Kak Liz? Orang Mekah bila Nabi baca cerita Ad, kaum Samud kan, orang Arab-Arab dulu ni, apa jadi pada orang Arab tu? Ya, bila dia bercakap dengan Nabi, apa dia buat kat Nabi? Dia suruh Nabi apa? Dia suruh apa? Ni Nabi cerita kaum Ad, kaum Samud, ya. Bila dah cerita tu dia tahu cerita tu sebab orang Arab, dia tahu cerita orang Arab. Kalau cerita Nabi Musa dia tak tahu, itu Bani Israel. Tapi cerita kaum Ad yang diazab oleh Allah, kaum Samud, ya, dia tahu. Jadi bila Nabi bacakan ayat, apa dia buat kat Nabi? Marah dengan Nabi. Dia tak marah. Dia tak marah. Apa dia buat? Ya, dia tutup mulut Nabi. Tutup mulut. Dia tutup mulut Nabi kerana dia tak nak dengar benda tu. Dia tak nak dengar sebab apa? Sebab dia takut. Dia tahu, ya, cerita kaum Samud dan kaum Ad tu cerita yang real. Ya, memang betul-betul telah berlaku. Dia bimbang takut, ya, Allah turunkan azab kepada mereka. Sebab tu dia tutup. Cukuplah Muhammad, cukuplah. Cukuplah, jangan cerita lagi, ya. Sebab tu, ya, yang tutup mulut Nabi tu antaranya ialah siapa? Utbah bin Rabi'ah. Ya, bapa mertua kepada Abu Sufyan. Sebagian sebut Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Ya, sebab mereka ni ahli debat. Mereka ni pandai bercakap, pandai bersyair. Dia bersyair, dia berdebat dengan Nabi apa semua. Bila dah habis, dah bagi hujah, Nabi kata dah selesai, dah Nabi bacakan ayat Quran. Ya, Nabi baca Quran surah Fussilat, surah 41, surah Hamim Fussilat. Ada cerita kaum Ad dan kaum Samud. Tak berani dia, takut dia. Dia tutup mulut. Macam kita lah tuan-tuan, ya. Bila kita tengok gambar-gambar video Palestin ni, budak-budak kena bom, ya, ada yang pecah muka, ada yang, ya, hilang kaki, hilang badan apa semua sebagainya, macam mana? Tak tahan kita, tuan-tuan. Tak tahan kita tengok. Sedangkan kita tak tengok depan mata, kita hanya tengok video. Itu pun kita dah tak tahan dah. Ya, kita kata tak apa, delete lah, delete tak. Oh, tak mau, tak tahan. Ya, cukup, tak nak, ya. Video tu dipamerkan, di share dengan kita untuk kita melihat kekejaman, betul. Tapi kita tak tahan, tak sampai hati kita. Kita Allahu Akbar, tak sampai hati. Kita bayang kalau anak kita kena tu, cucu kita kena macam mana. Ya, itu kita sebab kita nampak, ya. Orang Arab Quraisy, bahasa Arabnya tinggi, tuan-tuan. Ya, standard of Arabic language dia tu memang tinggi. Orang Quraisy paling fasih. Ya, bila Nabi baca ayat Quran, tak tahan dia, tuan-tuan. Ya, ditutup mulut Nabi. Cukuplah Muhammad. Itu menunjukkan mereka tahu mereka salah. Tapi mereka tak mau dengar, mereka degil. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Tapi kita nak dapat faham ayat ni, tuan-tuan kena tengok sirah baru dapat. Kalau tuan-tuan tak tengok sirah, tuan-tuan lost, tak dapat, tuan-tuan. Ya, Ustaz boleh bagi contoh pasal Ustaz bawa daripada sirah. Jadi tuan-tuan boleh faham. Ya, kerana konteksnya adalah konteks ayat yang diturun kepada orang kafir Quraisy. Ayat ni untuk semua. Tetapi orang kafir Quraisy dia sangat terasa. Ya, sebab mereka yang mengingkari Nabi. Dibacakan ayat Quran, ya. Dibaca pada mereka. Dibacakan surah apa tadi? Surah apa? Surah apa kita panggil? Fussilat. Al-Masad, ya. Fussilat tadi, ya. Ayat berapa, Kalau Ustaz? Fussilat tu, ya, mungkin ayat 17 18 rasanya. 17. Ya, 17 rasanya, ya. Ayat 17, ayat 18 cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok apa ni surah Fussilat, surah 41 dalam Quran. Fussilat 41, ya, mungkin Kak Liz pun dah tengok tu. Ya, boleh teruskan, ya. Kalau jumpa bagi tahu, ya. 35, 37, 41 Fussilat
Ayat yang 17 ke-16. Ustaz. Ayat yang 17. ke-17 betul. Ya, 17. Jadi bila Nabi masuk je cerita wa ammas samud. Mula-mula daripada ayat yang ke-15 cerita kaum Ad dulu. Ya, kaum Ad dulu. Ad dululah ya. Mula daripada ayat 15 kaum Ad. Kemudian masuk kaum Samud ya. Jadi bila ayat 17 dibaca ya, Al-Mughirah bin apa kita panggil tadi ya, Al-Walid bin Al-Mughirah bapa Khalid dia dah tak tahan dah. Dia kata cukuplah Muhammad, cukuplah ya. Masa mula-mula baca ayat ni pun dia dah gementar dah. Sampai ayat yang cerita kaum Ad dan kaum Samud dia tak tahan dah. Ya, mula pada ayat 15, 16 dah masuk ayat yang ke-17. Ya, sebab apa? Sebab mereka tahu mereka salah. Ya, mereka tahu mereka salah tuan-tuan. Ya. Tapi mereka masih ingkar. Okey tak apa ya, cukup yang tu. Masuk ayat ni kita habiskan ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-7. Wa iza tutla, dan iza apabila tutla dibacakan, sentiasa dibacakan, continuously alaihim ya, ke atas mereka. Apa yang dibacakan atas mereka? Ayatuna, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Bayinatin, yang datang dengan jelas. Ya, cerita kaum Ad, kaum Samud ni jelas ceritanya. Ya, kaum Ad kena apa? Ya, kaum Ad ya, Allah datangkan angin ribut kencang. Ya, sehingga bangunan-bangunan yang mereka buat tu roboh. Ya, kaum Samud mereka duduk dalam batu-batu yang mereka lubang, mereka tarah, mereka potong ya. Maka Allah datangkan gempa bumi jatuh daripada atas mereka ke bawah. Allah datangkan ya guruh yang sangat kuat, pecah genggam telinga mereka. Dan mereka tahu cerita tersebut. Ya. Tetapi apa yang berlaku? Qalal ladzina kafaru, ya. Maka berkata orang-orang kafir, orang yang ingkar. Siapa dia ni? Orang Quraisy. Lil haqqi, ya. Jadi mereka bercakap komen tentang kebenaran tu, kebenaran Quran. Quran dah bawa cerita benar, mereka tak percaya, ya. Lama ketika mana ja'ahum, ketika mana datang kebenaran itu kepada mereka. Kebenaran tu al-haq. Ya, al-haq tu Quran lah. Jadi bila kebenaran tu datang kepada mereka, ja'ahum, ya, perkataan tu tak ada, Ustaz tambah dalam kurungan kebenaran datang kepada mereka dalam Quran, hadza sihrum mubin. Mereka pun kata ini adalah sihir yang mubin, sihir yang jelas. Mana sihir tuan-tuan? Cerita kaum Ad, kaum Samud ni cerita yang mereka dah tahu dah, cerita benar. Bukan cerita palsu. Ni al-haq. Ya, tetapi mereka ingkar kerana mereka tak mau terima Nabi Muhammad tu sebagai Nabi akhir zaman, tak mau. Ya, sedangkan patutnya mereka berbangga kerana ada di kalangan masyarakat Quraisy yang jadi Nabi dan Rasul. Dan mereka takkan rugi, tuan-tuan. Ya, tetapi mereka mengingkari. Itu yang sayanglah. Ya, di Mekah tu Abu Jahal, Abu Lahab bukan tak kenal Nabi. Mereka tahu Nabi ni Al-Amin, bercakap benar, Shadiqul Amin. Abu Lahab lagi kenal Nabi. Ya, dan Nabi tu adalah dia punya besan dia. 2 anak dia kahwin dengan anak Nabi. Tapi dia tak mau terima juga. Ya, kerana dia merasakan dia lebih layak jadi Nabi selain daripada Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad ni tak ada harta yang banyak. Ya, harta banyak datang daripada Khadijah. Ya, tetapi ya, dia anak saudara Abu Lahab ya, jadi bapa saudara Nabi. Tapi dia ingkar dan dia kata apa yang Nabi bawa tu sihir semata-mata. Kerana apa sihir? Kerana ahli pidato, ahli syair bila bercakap dengan Nabi mereka tak boleh jawab. Mereka tak boleh nak berdebat dengan Nabi. Mula-mula je hebat, nampak hebat dengan syair, dengan dia punya pidato. Bila Nabi jawab dengan Quran, ya, jadi bengong mereka ni, tak boleh nak jawab. Diam, jadi bengong. Balik macam tu aje. Balik bodoh je kita kata, ya. Jadi itulah ya cerita sebab mereka kata Nabi ni ahli sihir. Pasal apa yang Nabi cakap menyebabkan mereka tersihir. Ya, nampak Nabi tu macam magician. Nabi bukan magician, tuan-tuan. Ya. Kerana mereka nak kata Nabi bersyair, Nabi tak pernah bersyair. Nak kata Nabi apa? Ya. Macam mana Nabi boleh tahu cerita-cerita orang dahulu, ya? Macam mana Nabi boleh tahu kisah kaum Ad, kaum Samud? Quran yang bagi tahu pada Nabi. Dan cerita Nabi itu memang solid. Ya, memang kita kata accurate, direct to the point, ya, menyebabkan mereka tak boleh terima. Itulah cerita tuan-tuan. Ayat 7 habislah. Ya, ada apa soalan silakan. Kak Masita ada apa yang Ustaz boleh bantu? Kalau ada soalan, ya. Okey Ustaz, tak ada soalan. Boleh ya. Ya, Kak Nam. Boleh bantu tak apa nama ni, passive past tense verb dengan passive present tense dari segi baris dia tu Ustaz. Saya tak Dua-dua pernah doma. faham. Dua-dua doma. Tu. Dua-dua Tu. doma. Oh, Istiqra, maknanya doma. huruf yang pertama tu lah kita tengok ya. Huruf pertama tu doma. Oh, okey. Kalau husyira past tense verb, ya, huruf pertama doma. Hu. Kalau present tense verb, ya, ta kan. Cuba tengok apa baris ta tu. Sama tu. Tutla.
Ya, husyira. Tadi kutiba. Ini tutla. Ya. Jadi apa ni huruf pertama tu biasanya dhammah. Itu cara kita nak mengetahui dia tu dalam bentuk pasif. Ya, tapi bukan semua ya. Nanti tuan-tuan jumpa je dhammah, tuan-tuan pukul rata dia pasif, bukan. Ya, ada juga yang aktif contoh ya. Tetapi kita kena tengoklah dia punya apa kita panggil, dia punya dua, dia ada dua tak ya, macam sini ya. Wa iza tutla alaihim ayatuna. Ayatuna dhammah. Dia bukan dua. Ya, ayatuna tu jadi apa? Kak Naf, jadi apa tu? Ayatuna. Ya, Jadi objek. apa objeknya? Objek fathah. Ni dhammah. Kita duk sebut 3-4 kali tadi. Substitute of dua. Tuan-tuan dah lupa dah. Substitute of dua. Ya, substitute. Ya, pasal dia dhammah. Dhammah kan dua ataupun subjek. Kalau dia datang sebelum verb, subjek. Kalau dia datang selepas verb, dua. Tapi kalau dia datang selepas apa kita panggil ya, passive verb, dia bukan dua, dia substitute. Ya, for dua ya, ataupun substitute of dua. Dia jadi pengganti kepada dua. Ya, Kak Bidah okey? Puan Sri okey? Sorry, Ustaz. Ya. Tutla is ni in the Present present tense. Kalau dia past tense, Kalau past tense, tala tadi yang kita dah baca tadi, muka 68. Tala ya telu. okey. Terima kasih. Ya, ya. Jadi dalam kamus kita, kamus jadid, yang mula-mula tu semua past tense. Yang mula-mula semua past tense. Tala past tense, qara'a past tense. Yang kita dah tengok hari ni dua kan. Qara'a telah membaca past tense. Tala telah membaca dan telah mengekori. Kan dua-dua past tense. Dia punya present tense sebelah dia tu lah. Ada koma, lepas koma tu apa? Ya. Qara'a yaqra'u. Kalau tala yatlu. Ya, itu present tense dia. Yang dalam bracket tu ialah verbal noun dia. Tuluun, tilawatan, ya, ataupun tilawatun. Ya, itu dia punya verbal noun dia. Kalau tala telah membaca, yatlu sedang membaca, tilawah pembacaan. Ya, dia verbal noun, dia noun. Kalau tala past tense, ya, dia verb, ya. Kalau yatlu present tense, mana nounnya? Nounnya yang dalam bracket tu. Dalam bracket sentiasa noun, tuan-tuan. Consistently dia adalah noun. Cuma kadang-kadang noun tu ada dua, ya. Contoh tilawatun ataupun tuluun, dua-dua ada. Ya. Kemudian dia bagi lagi ekstra, ada dia punya command form. Tala, yatlu, tuluun atau tilawatan, sebelah dia utlu. Ya, kita nak suruh orang baca kan, utlu. Bacalah, ya. Kalau kita nak suruh orang baca dari segi qiraat, iqra. Ya. Masa Nabi duduk dekat Gua Hira, kan masa Jibril datang, Jibril cakap kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nabi kata, aku tak pandai baca. Jadi Jibril pun ajar Nabi membaca. Iqra, ya. Kalau apa kita panggil, ya. Kalau dia dalam bentuk pasif, macam tadilah. Yatlu, ya, kalau present tense, ya. Kalau dia present tense aktif. Kalau dia pasif, yutla. Patutnya yutla. Tapi pasal apa di sini dibaca tutla? Sebab yang dirujuk adalah ayat. Cuba tengok ya. Cuba perempuan cuba tengok. Ayatuna. Ayatu. Ayatu ni singular ke plural? Plural. Ya, plural apa tu? Feminine plural. Bila dia feminine plural, tak bolehlah baca wa iza yutla. Sebab yutla untuk huwa. Ya, wa iza tutla. Tuan-tuan nampak tak beza yutla dengan tutla? Nampak Ustaz, nampak. Okey, kalau yutla untuk huwa. Kalau tutla untuk hiya. Pasal apa hiya? Sebab yang kita nak cerita ni ayatu. Ayatu tu dia adalah feminine plural. Bila feminine dia hiya. Mana boleh baca huwa? Sebab tu tutla. Nampak tak tuan-tuan? Kita kena tengok present tense tu pasif ke aktif. Kita kena tengok dia singular ke plural. Kita kena tengok dia apa? Kita kena tengok dia tu feminine, masculine. Banyak benda kena tengok. Ya, sebab tu insya-Allah dia kita tak kena penyakit nyanyuk insya-Allah tuan-tuan. Sebab kita kena mikir macam tu. Itu belum cerita tajwid lagi. Ya, belum cerita makhraj lagi kan. Ini baru cerita makna. Jadi tajwid dengan makhraj tuan-tuan boleh dapat dalam kelas tajwid lah, ya. Itu Ustaz tak nak masuk, tak nak interfere lah, melainkan benda tu obvious tu tak cerita.
Tapi kalau tak, kita fokus kepada grammatical analysis. Okeylah tuan-tuan. Cukuplah malam ni. Kita ulang balik nanti insya-Allah ya. Nanti ingatkan Ustaz untuk share file ni ya dengan tuan-tuan ya. Sebelum kelas yang akan datang nanti Ustaz share lah ya Ustaz. Ustaz cari dia punya apa nanti ya Ustaz fokuskan kepada surah Al-Ahqaf sebab ini pun dah panjang 200 ayat. Ya, dah cukup panjang dah tuan-tuan. Sebab surah ni jarang kita baca ya. Jadi bila jarang baca tuan-tuan dapat analisis nahu, tuan-tuan dapat vocabulary baru dan tuan-tuan dapat tadabbur makna Quran tersebut sebab jarang kita baca surah ni. Okey, Kak Masyidah ada apa-apa nak sebut sebelum tamat? Silakan. Ya Ustaz, jadi kuliah kita untuk 2023 dah habis Ustaz ya? Ya, selesai. Malam ni kan? Ya. So kita mula pada 2024. Bila tu Ustaz boleh ada kelas lagi? Ada tambahan ke? Hari Rabu semua boleh melainkan Rabu pertama je tak boleh. Okeylah, so tak apa. So maksudnya kita akan mula 11 Januari pada tahun depan ya. InsyaAllah. Ya. Saya ingin ucapkan selamat tahun baru kepada Ustaz dan kepada semua jemaah. Sama-sama. Semoga tahun baru akan lebih baik daripada tahun ini ya. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Kak Masyidah dan Persatuan Wanita Islam Prihatin dan semualah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Masih. Happy New Year to everyone. Enjoy your New Year.